Khabar? Alhamdulillah baik semuanya. Saya pun baik. Alhamdulillah perjalanan lancar. Biasalah cuti sekolah dia jam sikit kan. Jadi malam tadi sampai dalam pukul 1 lebih kurang. Rumah adik saya dekat Sungai Ular. Betul kan? Dekat sangat rupanya dengan masjid ni. Dekat Kulim. Dia nikah dengan orang sinilah, orang Kedah. Adik saya tu perempuan. Jadi alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ya Jami' yang Maha mengumpulkan. Allah kumpulkan kita di sebaik-baik tempat di atas muka buminya, iaitu di rumahnya, di masjid. Subhanallah, kita berada di masjid pada saat ini dengan tenang dan juga dengan aman. Sedangkan ada saudara kita di negara-negara tertentu tak boleh pergi masjid. Kalau New Zealand, alhamdulillah dah boleh pergi dah. Bahkan semakin ramai orang pergi ke masjid. Betul kan? Di New Zealand sekarang perubahan berlaku secara drastik. Selama ni mungkin waktu-waktu lain orang tak melimpah. Biasanya waktu Jumaat saja yang melimpah. Tapi berlaku sekarang setiap waktu melimpah umat Islam sampai keluar. Bahkan melimpah juga orang bukan Islam masuk ke dalam masjid. Dan ramai juga mereka dah mula satu-satu hingga kata beberapa ratus orang memeluk Islam. Subhanallah. Tapi banyak juga masjid di atas muka bumi ini dibakar, diruntuhkan, dilarang umat Islam. Contohnya di China, di Uyghur, di mana-mana, di Syria pun banyak juga masjid. Bila dibom-bom tu akhirnya runtuh dan sebagainya. Subhanallah, alhamdulillah. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Iza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kamu melihat taman syurga, Nabi kata farta'u, pergi Nabi suruh apa? Singgah. Duduk sekejap. Bukan duduk lama, duduk sekejap. Lepas tu pergilah mana-mana. Nak pergi shopping ke lepas tu? Nak balik rumah masak ke? Betul kan? Tapi wajib singgah dalam perjalanan nak menuju syurga Allah yang sebenar. Kalau kamu nampak taman syurga di atas muka bumi, kamu perlu singgah. Sekiranya tak singgah, kita bimbang tak jumpa syurga Allah yang sebenar di akhirat kelak. Contoh, kalau nak pergi Seremban lah, nak pergi Terengganu, nak pergi mana-mana, boleh tak nak singgah RNR? Tak boleh. Minyak akan habis, betul kan? Kena isi. Kita kena berhenti solat. Ketiga, kita perlu makan dan minum. Mungkin perlu rehat. Kalau tak singgah, teruskan saja perjalanan, mati tengah jalan, tak sampai destinasi, kena panggil towing, bawa pergi bengkel sebab minyak dah habis. Sama juga kita di dunia ini. Nabi kata, bila kamu nampak taman syurga, Nabi kata farta'u, ini fi'il amar ni, perintah, maka kamu perlu singgah. Lalu sahabat bertanya, fama riyadi jannah, di manakah itu taman syurga ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, hilaquz zikri, iaitu majlis ilmu, majlis zikir. Subhanallah. Kita sedang berada di dalam taman syurga yang Rasulullah sebut ni, iaitu majlis ilmu ni, majlis zikir ni. Mudah-mudahan Allah ya Jami' yang mengumpulkan kita pada saat ini, Allah akan kumpulkan kita kembali di syurganya yang sebenar di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Para ibu, para muslimah yang saya hormati sekalian, ramai orang tersilap cari syurga. Dia tak jumpa syurga ni. Orang perempuan kat mana syurga dia? Kat rumah. Ada yang kat rumah tu, dia hias lawa-lawa rumah dia kan. Oh, rumahku syurgaku. Betul lah tu kan? Rumahku syurgaku. Ada juga yang cakap, ustazah, rumahku macam nerakaku dah sekarang. Macam neraka. Saya ni orang Terengganu, tapi duduk di Negeri Sembilan. Jadi bunyi Nogori kan? Patut keluar Terengganu hari ni. Faham tak kalau cakap Ganu ni? Oh, faham. Pahang ada, Kelantan ada. Kan duk Pahang Sarabuk kan. Cakap Kedah saya boleh sikit. Daripada kecil ayat tu ya saya reti. Ulak belakang atas pagar, jatuh atas ayat acak. Betul tak tu? Betul kan? Tak tahu kenapa daripada sekolah rendah ke sekolah menengah.
ayat tu yang orang sebut. Ulak belekat atas pagar, jatuh atas ayat acak. Pandai, subhanallah. Alhamdulillah. Jadi ramai orang salah cari syurga. Betul lah tu. Kalau rumah kita itu ada bi'ah salihah, itulah rumah kita dan syurga. Nak kuatkan lagi pun boleh ni. Suara saya memang kuat dah kan? Kalau orang tengok kod YouTube, kod FB tu, nampak macam garang kan? Selalu orang cakap macam tu. Saya nampak garang. Ini kalau dah live ni, dia jadi automatik, jadi formal, jadi macam tegas sikit. Sebab apa? Ada orang lelaki juga yang tengok, betul kan? Tak boleh melunakkan suara, tak boleh melunakkan wajah dan sebagainya. Jadi buat lawak kena sikit-sikit je. Kan? Kalau tak ada live ni, lain jadinya. Kita sama-sama perempuan kan? Alhamdulillah. Jadi nak disebutkan tadi, orang lelaki ramai juga salah cari syurga. Dia rasa seronok boleh pergi mana? Kedai mamak contohnya kan? Sini banyak tak kedai mamak? Banyak. Ramai orang Islam ke orang bukan Islam? Orang Islam kebanyakannya kan? Dia orang boleh duduk berjam, betul tak? Pernah tanya tak orang lelaki kenapa suka duduk kedai mamak? Duduk masjid bolehlah 10 minit, dah habis tu terus balik lah. Untuk duduk baca Quran, untuk duduk zikir, kadang-kadang untuk dengar kuliah pun, daripada awal sampai akhir dia menyandar sambil tidur. Sebab nak tunggu Isyak. Ramai datang ke majlis ilmu, ke taman syurga, tapi tak rasa seperti di taman syurga. Jadi seronok lagi duduk kat kedai mamak. Ini bukan cerita orang Kedah ni ya. Orang negeri lain ni. Mamak tu, ini cerita pasal akhlak ni. Ada kaitan ni, bukan saja ni sebut pasal mamak ni. Terbahak-bahak mamak tu kan. Kalau kita tengok kedai mamak, ada tak pelayan dia perempuan? Tak ada. Apa yang menarik kat kedai mamak? Mamak tu lawa ke? Segak tak mamak tu? Kena tanya orang lelaki kan. Mamak tak segak. Adalah yang segak tu kan. Tapi dia daripada muka orang perempuan pun tak ada kedai mamak. Nak sebut di sini kuasa akhlak. Orang yang pergi kedai mamak, antara dia suka layanan mamak tu. Dia punya layanan tu terbaik. Kita pun mungkin kalah berbanding dengan mamak layan. Kita layan suami mungkin tak macam mamak layan suami kita. Ni muhasabah lah ni. Kan ni nak masuk bab akhlak ni, kita masuk ya. Kalau mamak ni panggil 10 kali pun dia tak marah. Dia datang dengan ya bos, ya bos. Barulah orang lelaki rasa macam bos sikit. Kat rumah dia jadi kucing. Contohlah ya, orang Kedah taklah no. Jadi nak sebutnya antaranya attitude, sikap ataupun akhlak. Panggil berapa kali pun, walaupun minum air suam je, duduk lama-lama, mamak tak halau, mamak tak bebel. Awak tak ada kerja lain ke? Contoh, saya nak tisu pun dia hantar. Kan minta itu, kan minta ini, dia okey je. Okey bos, ada apa-apa lagi bos? Tanya pula soalan tu mahal tu. Kadang-kadang kita suami minta apa-apa kan, kopi satu, ya. Kuih tak ada ke? Amboi, mujur buat kopi ni. Patutnya tanya kan, ada apa-apa lagi ke? Macam tu. Suami tak jadi keluar kedai mamak hari tu. Subhanallah. Sebab apa? Walaupun tak lawa, walaupun tak menarik, walaupun tak cantik, tapi bila ada sikap, ada akhlak yang baik, ia telah menutup segala kekurangan yang lain. Sebab itu ada orang boleh kekal rumah tangga seperti rumahku syurgaku, bukan sebab fizikal. Kita saling kasih mengasihi, sayang menyayangi, bukan kerana fizikal. Betul tak? Fizikal akan berubah, kita akan tua, kita akan melebar, kita satu masa kita tak larat. Tapi akhlak yang baik, subhanallah, itu yang mengekalkan sebuah rumah tangga. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha
wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, di antara tanda-tanda kebesaran Allah dijadikan daripada kamu pasangan untuk kamu, sama ada suami ataupun isteri, litaskunu ilaiha, untuk kamu rasa tenang, kamu rasa selesa, kamu rasa lega, sejuk mata memandang. Kita ni agak-agak sejuk ke panas mata tengok orang rumah? Sejuk hati ke panas hati? Dah confused dah. Ke suam-suam? Tengok keadaan. Tengok keadaan. Ada ketikanya sejuk tengok muka suami. Ada ketikanya panas je tengok kan. Banyak ketikanya suam. Tengok telefon baru senyum. Tengok telefon baru senyum seorang-seorang. Apa nak jadi kadang-kadang dengan kita kan? Tengok muka suami tak berapa senyum. Muka ketat macam tu. Suami tengok muka isteri pun sama. Tapi masing-masing bila tengok telefon boleh pula senyum seorang-seorang. Kalau dulu kalau senyum seorang-seorang orang tak betul kan? Sekarang senyum seorang-seorang dah jadi biasa, normal. Dulu orang tak normal senyum seorang-seorang. Hari ni ramai cakap seorang-seorang, tengok seorang-seorang, boleh duduk seorang-seorang berjam. Kalau dulu boring duduk seorang-seorang. Sekarang tak boring sebab ada ni. Ini kadang-kadang jadi musibah, bukan jadi barakah. Betul kan? Baiklah. Kalau kita tengok firman Allah tadi, Allah sebut rasa sejuk, rasa tenang bila melihat. Kemudian dijadikan kasih sayang, kecintaan. Mawaddah tu cinta. Tapi ramai rumah tangga tak boleh bertahan dengan cinta, sebab cinta akan pudar. Tapi rahmah mempunyai maksud yang lebih dalam. Ramah ini masuk dia belah kasihan. Ramah ini masuk keprihatinan, memahami perasaan yang sangat dalam. Rahmah juga masuk belah kasihan. Ramai yang jumpa saya dulu sebelum ni kerja perundingan rumah tangga, ibu-ibu sekalian. Saya pun mak-mak lah juga, macam ibu-ibu lah. Kita tak lari daripada konflik rumah tangga, betul kan? Bergaduh tu perlu. Orang lelaki bila perlu je baru bergaduh. Orang perempuan kena sikit-sikit nak bergaduh kan. Orang lelaki bercakap bila perlu, orang perempuan perlu bercakap. Tak ada apa-apa benda penting pun nak bercakap juga kan. Ini perbezaan Allah ciptakan, fitrah antara perempuan dan lelaki, tapi untuk saling melengkapi. Allahu Akbar. Nak sebutnya saya pun mak-mak juga, tapi mungkin ibu-ibu depan saya ni orang yang jauh berpengalaman, ada ilmu lebih banyak daripada saya bab berhadapan dengan anak dan juga suami. Saya setakat ni ada anak 6 orang, nak masuk ke 7 insya-Allah. Suami seorang lah, lelaki. Anak 3 lelaki 3 perempuan. Masalah rumah tangga sentiasa ada. Rumah tangga bahagia atau tidak bahagia, semua ada masalah. Jangan ingat orang bahagia tu tak ada masalah. Ujian mesti ada. Satu-satu ujian Allah hantar, betul kan? Orang yang bijak, dia boleh menguruskan ujian, menguruskan masalah, akhirnya dia jadi semakin menguat. Tapi orang yang ikut hawa nafsu, ujian yang datang, diuji oleh nafsu dia kerana bisikan syaitan, meregangkan hubungan. Sebab itu orang-orang dulu makcik-makcik ni kan, boleh kekal lama perkahwinan. Dia punya prinsip, datang apa ujian, bukan berpisah, bukan bercerai. Dia usaha dulu ni, sabar, ini, sampai rupanya meninggallah salah seorang. Tapi orang sekarang, orang muda sekarang bahaya. Masalah, perkara pertama antara dia fikir berpisah. Saya dulu kerja kaunselor ni, dengar masalah rumah tangga, yang kahwin baru setahun, baru kahwin berapa bulan, ustazah kami nak bercerai. Kamu baru je kahwin 5 bulan, inai pun nak ada lagi kesan-kesan ni. Kenapa nak bercerai? Kami tak sefahaman. Sebelum terlambat, baik bercerai awal, dia kata. Saya tanya, apa maksud terlambat? Sebelum ada anak, ustazah, dia cakap. Dah ada anak, lagi susah nak bercerai esok. Kesian dekat budak. Baik kami bercerai sekarang. Saya akan tanya soalan, kamu bercinta berapa lama? Dia jawab, ustazah bercinta 2 tahun, bercinta 3 tahun, bertahan 3 bulan.
Saya tanya soalan seterusnya, masa kamu bercinta kamu buat apa? Ibu-ibu, kita kena perhatikan benda ni. Tak boleh sebab dah bertunang, alah dia keluar dengan tunang dia lah. Alah dia nak jumpa tunang dia. Dia borak bukan dengan orang lain, dengan tunang dia. Ni telefon ni. Saya berapa ramai ibu bapa main tunjuk pada saya telefon yang merosakkan anak muda, anak-anak hari ni. Dia bermesej benda yang lucah. Ini berakhlak ni. Akhlak kan ada dua. Akhlak dengan Allah, akhlak dengan makhluk. Akhlak dengan Allah bila duduk seorang-seorang. Tak ada orang nampak, mak tak nampak, adik-beradik tak nampak, duduk dalam bilik seorang-seorang. Kalau dia rasa Allah melihat, dia jaga akhlak dia, dia malu dengan Allah. Sebab itu sifat paling utama dalam berakhlak, sifat malu. Nabi sebut, fa illam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tidak malu, kamu buat apa saja. Dan ramai di kalangan kita akan nampak sifat malu bila dengan orang ramai. Nanti kita ada minum contohnya kan, bila minum tu elok duduk belaka. Jauh pun jauhlah berjalan. Tapi kat rumah seorang-seorang, tiba-tiba dah harga duduk kat air kukur ke air kowe je ke, kan tadah tu gong-gong-gong-gong minum. Terus minum. Dengarlah cucu berlari tu, elok pula duduk, takut cucu nampak. Maksudnya kadang-kadang kita ni lebih jaga akhlak. Memang betul akhlak dengan manusia. Bila dekat kenduri makan tu sopan je, lembut je, baca doa sebelum makan. Lepas makan pun baca doa. Bila kat rumah akhlak kurang, makan tak tertib, makan gelojoh sambil borak, kadang tak baca doa, kadang sambil marah-marah. Maksudnya akhlak dengan Allah lagi susah daripada akhlak dengan manusia. Saya ibu bapa bawa kes anak-anak dah terkejut. Ustazah, anak saya ni sekolah Arab, sekolah agama, tapi rupanya dah banyak kali pergi hotel ustazah. Biasa sekarang. Ustazah, saya dah baca mesej dia, kebetulan saya dapat mesej. Rupanya yang dia kata ada kelas tambahan lah, ada program tu lah, rupanya tidak. Rupanya dia pergi tidur dengan lelaki tu, tidur dengan lelaki ni. Ustazah, saya tak percaya anak saya macam mana nak buat? Ibu-ibu sekalian, bukan kita tak boleh percaya pada anak, tapi anak-anak kita, cucu kita lahir, benda ni dah ada. Kita dulu tak ada lagi. Saya umur 20 lebih lah baru ada. Makcik-makcik ni umur 40 lebih, 50 lebih, 60 baru jumpa benda ni, betul tak? Itu pun kita tak boleh kawal diri kita, betul tak? Sibuk berwhatsapp, tak berasap dapur. Itu pun kita leka je. Kita baru dapat dalam 5 tahun, 10 tahun. Anak cucu kita lahir-lahir, benda Allah ni dah ada. Dia orang pula tak kuat lagi. Dapat ketika benteng tak kuat nak melawan, nak mengawal. Kita ni dah kuat dah, itu pun kalah. Belum lagi yang bertukar mesej-mesej benda yang tak elok. Awak buat apa? Saya tak buat apa-apa. Awak kat mana? Saya dalam bilik. Dengan siapa? Seorang-seorang. Awak pakai apa? Tak pakai apa-apa. Lepas tu dia bertukar gambar lucah. Ini banyak. Sebab saya turun ke universiti, saya turun ke sekolah, ibu bapa bawa kes macam ni. Sebab apa? Hilangnya perhatian ibu bapa bagi je anak pegang telefon ni. Sebenarnya kalau nak bagi anak pegang telefon boleh. Anak dah besar kan, nak sekat kan, mengamuk dia. Tapi buat peraturan ibu-ibu sekalian. Buat peraturan daripada awal. Mak bagi tengok, tapi tengok duduk dekat ruang tamu. Jangan bawa masuk bilik. Malam pukul 10 serah pada mak. Mak yang nak pegang telefon. Awak, kamu jangan nak guna, tak payah guna. Malam buat apa? Tidur. Kalaulah anak tu berdegil juga, tak nak juga, dia kata ni yang saya punya, hadiah saya, hari tu mak yang bagi sebab cemerlang. Kena ada kunci pendua bilik tu. Tengah-tengah malam, pukul 2, pukul 1, cuba buka senyap-senyap, cepat-cepat. Tengok dia buat apa. Jangan bagi salam, tak payah ketuk. Assalamualaikum, ketuk-ketuk buat apa? Semayang mak, Qiyamul Lail. Contoh. Tengah buat kerja sekolah, kenapa tak tidur lagi? Ni tengah ada exam ni.
Tapi ramai mana bangun tidur macam tak cukup tidur, rupanya malam duduk tengok video lucah, benda-benda lucah. Okey, saya banyak ibu-ibu sekalian, budak sekolah rendah dah ketagihan video lucah dan sebagainya. Sebab apa? Kita ni kan bila nak tanam akhlak ni macam satu tanah kan. Kita nak tanam pokok, kita letak benih, betul kan? Kalaulah kita letak baja, dia akan subur naik elok baja tu. Pokok naik elok lah, hijau cantik. Tapi kalau diletak racun, pokok tu boleh naik tak? Tak boleh naik. Kalaulah akhirnya naik juga, tapi buah dia tu berulat, tak elok je. Lama-lama letak ubat, keluar juga buah tak elok. Kita buat apa pada pokok tu? Kita tebang, betul tak? Kita tebang, tanam pokok baru. Nak sebutnya di sini, akhlak adalah buah kepada ibadah. Kita ni kalau pada batang pokok, akidah adalah akar. Akidah kena kuat. Akidah adalah akar. Batang ni adalah ibadah. Tetapi nak tengok akidah dan ibadah ni betul ke tidak, kena tengok buah. Kalau buah tu elok, bermaksud akidah dan ibadah dia okey. Tapi kalau kita tengok akhlak anak kita bermasalah, kenapa anak ni sekarang ni suka menjawab ni? Kenapa anak ni sekarang ni dia tak tumpu pada pelajaran ni? Kenapa ni pakaian dah berubah ni? Bila kita cek ibadah dia, mungkin ada masalah dengan solat dia. Dia cakap dia solat, dia tak solat. Kita kena biasakan solat di tempat terbuka. Kadang kita tanya, dah semayang? Dah mak. Boleh tak jamin dia semayang? Sebab itu ibu bapa, kalau mak saya, kalau dulu-dululah, mesti semayang depan mak ayah. Ataupun nak semayang dalam bilik, pintu mesti buka. Sebab masa saya kecil-kecil dulu, saya pun pandai juga. Masuk bilik, tutup. Lepas tu ampas sejadah. Lepas tu buat bergerak-gerak sikit macam sejadah tu, macam bekas semayang. Lepas tu dengan adik, masa tu tak balik lagi lah. Darjah 3 macam tu kan. Ada nakal dia tu kan. Suruh adik diam. Shh. Dah duduk baring-baring, lepas tu keluar. Mak tanya, semayang tak? Dah. Padahal tak semayang. Masa ni tak sedar, tak faham lagi. Masa tu kecil lagi. Tapi lama-lama saya belajar, memang kena semayang, anak mesti duduk depan. Ataupun kita jadi imam, betul kan? Suami pergi masjid lah. Suami afdal pergi ke masjid ataupun pergi ke surau. Bahkan Nabi ada bersabda, tidak diterima solat orang lelaki, kaum lelaki, sekiranya dia duduk bertegatan dengan masjid ataupun dengan surau, tanpa dia solat di surau ataupun masjid. Solat sah di rumah, tapi soalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sombong sangat, tak nak datang rumah Allah. Dekat je jalan kaki. Kalau naik motor 1 minit saja. Jadi kita sebagai seorang isteri memang kena bagi sokongan kepada suami. Bang, awak gilah surau, awak gilah masjid. Lama-lama dia pun marah kan? Nantilah saya nak pergi, saya pergi, awak tak payah nak ceramahkan saya lah. Nak buat macam mana? Kan kalau ditegur kena marah, betul kan? Nanti kan tak dapat pula gelang baru. Contoh. Adalah benda lain tu kita pun nak jaga. Jadi apa yang kita boleh buat? Ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa adalah senjata orang mukmin, orang beriman. Bukannya Nabi sebut doa itu senjata orang muslim, tak. Orang mukmin, orang yang yakin dengan Allah, dia akan gunakan senjata doa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, apabila hamba-Ku bertanya tentang-Ku wahai Muhammad, katakanlah aku sangat dekat. Aku akan memabulkan permintaan hamba-Ku apabila dia meminta, dengan syarat kita minta. Ada satu kisah seorang ibu ni umur dah 60 lebih. Ada lampu baru terang sikit. Okey ya. Ada seorang wanita ni, seorang ibu lebih kurang lah umur ibu sekalian.
Dia datang jumpa ustazah, suami saya tak pandai baca Quran. Suami saya tak nak belajar Al-Quran. Saya boleh ajar dia, saya nak ajar dia, dia tak nak ustazah. Masing-masing umur dah 50 lebih, 60 lebih macam tu lah. Macam mana nak buat? Hari-hari saya tegur dia, hari-hari saya ajak dia, hari-hari dia marah saya. Saya kata sekarang ni makcik berhenti ajak suami, berhenti tegur suami. Makcik gunakan senjata doa tulus betul dengan Allah. Ramai orang tak nak guna, bukan orang tak nak guna, tak bersungguh. Doa tu biasa-biasa je. Makcik kena doa bersungguh-sungguh dengan Allah, bangun qiyamul lail, sebagainya. Fokus betul-betul sebut nama suami, ya Allah bukakan pintu hati suamiku untuk belajar Al-Quran, untuk baca Al-Quran, untuk sekian-sekian. Buat secara konsisten sedekah di Al-Fatihah, buat istiqamah. Kemudian saya pesan jangan tegur, jangan cakap apa-apa pada suami tu. Kalau orang tanya pasal anak pun benda yang sama juga. Langkah awal pertama, kalau tak berjaya baru kita pergi kepada cadangan yang lain. Tapi ramai cadangan yang pertama ni bila buat betul-betul, insya-Allah Allah bagi hikmah, Allah tunjukkan jalan. Kemudian tak lama, sebulan ke macam tu lah, dia pun jumpa saya balik. Ustazah, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Saya dah tak tegur, saya dah tak cakap. Bukan tak tegur, tak bertegur siapa tak. Masak-masak semua okey, tapi tak sebut dah pasal Al-Quran. Tak cakap dah pasal Al-Quran ni. Kalau siapa nak tegur suami pasal masjid, pasal surau, maksudnya duk cakap-cakap, dia tolakkan, dia tolak. Sebab dia memberontak. Dia ada keinginan nak pergi tu, tapi sebab dia ego, dia takut dia pergi sebab kita suruh. Lepas tu bila dia balik, pergi pun. Dia tak nak macam tu, orang lelaki tak nak macam tu. Biar dia pergi sendiri, dia balik sendiri. Tapi benda ni kadang-kadang nak nunggu tu lama. Jadi isteri ni kata, ustazah, satu hari selepas 2 minggu macam tu lah, suami saya datang kepada saya tanya, kenapa awak dah tak ajak saya baca Al-Quran? Kenapa awak dah tak tanya saya pasal Al-Quran? Lepas tu isteri ni pun kata macam ni, saya bukan tak nak ajak awak, bukan saya tak nak dah awak baca Quran tak, tapi saya nak tanya awak satu soalan. Makcik ni pun pandai. Dia tanya, dia kata, esok kalau awak mati dulu, saya akan baca Al-Quran untuk awak. Awak jangan risau. Saya akan bacakan Yasin, saya baca Quran, saya niat sedekah untuk awak juga. Tapi saya nak tanya awak, saya nak tanya, kalau saya mati dulu, awak boleh tak baca Al-Quran untuk saya? Suami pun diam. Sebab itulah saya tak boleh bergantung kepada awak. Saya dah tak nak habiskan masa saya nak ajak awak baca Quran, tapi awak tak nak belajar. Saya lah sekarang ni kena kumpul pahala baca Quran untuk diri saya. Sebab saya tak boleh mengharapkan awak selepas saya mati. Tapi kalau awak mati dulu, awak jangan risau, saya akan baca untuk awak. Suami rupanya terkesan dengan kata-kata tu. Berkat doa dia dengan Allah juga, suami sejak tu dia kata, belajar dengan saya, belajar baca Quran sampailah pandai. Lepas tu dia pergi jumpa ustaz. Ustaz tanya, pakcik belajar daripada siapa? Dia tak malu cakap depan orang, saya belajar dengan isteri saya baca Al-Quran. Subhanallah. Sama juga bab solat dan sebagainya, ibu-ibu, isteri-isteri, wanita sekalian. Kadang solat ramai mengadu suami tak semayang. Ramai sangat. Saya dulu kes masalah rumah tangga, beratus-ratus kes kita buat soal selidik. Kebanyakan isteri solat, minta maaf, ramai lelaki tak semayang. Kalau kes 100, 98 orang tak solat, 2 orang je solat. Tapi ada masalah sampai nak bercerai, mungkin ada masalah lain yang kita tak boleh nak bantu. Tapi kebanyakannya ramai tidak solat. Ibu-ibu sekalian, nak bentuk akhlak anak, bentuk solat. Kita tengok anak kita kelang kabut je, tengok solat dia, kena tengok solat dia kelang kabut. Sebab itu dia kelang kabut di luar solat. Saya kalau tengok anak saya semayang laju-laju, yang dah jam 4, dah jam 5, ini yang balik, kita kena tegas lagi. Kena perhatikan solat anak. Siapa yang mencuaikan solat anak, seolahnya dia sedang menghancurkan hidup anak dia. Sebab apa? Ini memang disebut dalam hadis Nabi SAW.
As-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Solat itu tiang agama. Barang siapa yang meninggalkan solat, ia meruntuhkan agama dan kehidupannya. Barang siapa faqad hadama wa man start balik. As-salatu imaduddin faman aqamaha, siapa mendirikannya, ia mendirikan agama dan hidupnya. Wa man tarakaha, siapa yang meninggalkan solat, ia umpama meruntuhkan agama dan hidup dia. Sebab itu ibu-ibu, ninggalkan anak kita, harta-harta dia perlu jaga, mungkin bergaduh lepas kita mati. Tapi tinggalkan anak kita dengan solat yang baik, tak tinggal solat dengan sempurna, solat itu akan jaga dia. Solat akan jaga dia. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. As-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat ini akan mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Orang yang solat tak akan buat perkara yang tak elok, insya-Allah. Walaupun kita nampak dia solat tapi perangai elok membohong, perangai tak elok membohong je. Dia solat tapi dia masih lagi dedah aurat. Mungkin hari ini dia masih dedah aurat. Dia masih cakap bohong. Tetapi dengan dia berkekalan solat, insya-Allah lama-lama dia tutup aurat. Solat, lama-lama dia tinggalkan akhlak-akhlaknya yang buruk. Macam mana pun keadaan kita ataupun anak kita, suami kita, kita cuba pastikan yang ni satu, iaitu bab solat. Kalau anak saya semayang laju, saya cuma minta dia ulang balik. Minta ulang balik. Jangan marah tempik masa dia semayang. Kalau kita tempik dia tengah semayang tu kan, kita kata, laju. Baca tak tu? Mata tengok mana? Contoh kan, hukum, dari segi hukum, orang tengah solat kita dilarang, haram bercakap dengan orang dengan semayang. Tak boleh. Memang tak boleh bercakap dengan orang sedang solat. Ni tengok nak keluar rumah kan suami tengah semayang, saya keluar dulu ya. Boleh pula pesan. Nasi dah ada atas meja nak pergi kuliah ni. Suami pun semayang, angguk dia. Tak boleh. Sebab itu kalau kita tengok anak kita semayang laju, cucu kita semayang laju, biar dulu. Dah siap semayang, kita kata tak sah semayang tadi. Sebab ini cara Rasulullah bila tegur seorang sahabat. Duduk berkumpul di masjid ketika itu, Nabi sedang buat tazkirah, kuliah. Datanglah seorang sahabat yang lewat sikit, lalu dia solat. Nabi nampak, semua sahabat nampak dia sedang solat, tapi dia semayang laju. Lepas solat dia duduk balik. Dia duduklah nak dengar kuliah ni. Lepas tu Nabi kata, pergi solat. Kamu belum solat. Dia pun pelik. Rasul nampak dia semayang, dia pergilah juga semayang balik. Lepas dah semayang, sama juga dia semayang laju tadi. Kemudian dia pun duduk. Nabi kata, pergi solat, kamu belum solat. Kali kedua dia pergi lagi. Masuk kali ketiga, Nabi ulang lagi sekali, kamu belum solat, pergi solat. Masa tu dia tanya, ya Rasulullah, kamu nampak aku solat ya Rasulullah, tapi kenapa ya Rasulullah engkau mengatakan aku tidak solat? Lalu Rasulullah kata, solat seseorang itu yang meninggalkan tamak-ninah maka tidak sah. Ini mazhab Syafi'i, kita pegang tamak-ninah dalam solat adalah rukun. Sebab itu kadang kita tengok semayang laju, saya bertiap RNR, kadang-kadang kita boleh perhati cara orang solat. Bukan budak ni, mak budak ni semayang laju ni, laju. Kita baru 1 rakaat, dia dah habis dah 4 rakaat. Pernah tak ada pengalaman tu? Nak buat macam mana? Kita tengah semayang tengok dia, kita pula yang lajunya. Masa tu kita mampu buat apa? Pejam mata sebab tak nak terganggu. Masa tu pejam mata tak jadi makruh, tapi pejam sekejap. Sebab bila buka mata tu kan, duk tengok dia tu, hati gesah gelisah tengok laju dia semayang tu. Takut dia khusyuk, kita yang tak khusyuk. Lepas tu sibuk nak tengok muka pula, tengok sikit orangnya macam mana. Siapa yang solat kelang kabut, hidupnya juga kelang kabut. Tak tenang. Semayang tenang, hidup juga tenang. Kena belajar baiki daripada solat. Hari ni kita sebut tarbiyah akhlak. Nak tarbiyah akhlak anak, tarbiyah melalui solat. Saya suruh anak ulang balik. Contoh nama dia Imran, Luqman, Safwan, ni yang lelaki kan. Umi nak solat balik, dia akan alah. Budak-budak kan, alah letih lah, takkan nak kena ulang balik.
Dia punya kesan tu, ikut kaedah Nabi tadi, kesan dia sangat luar biasa. Jangan dimarah budak tu. Apa ni? Nampak tadi semayang tak baca, apa ni? Tak keluar suara. At-tahiyat tu rukun qauli. Kalau tak keluar suara tak sah solat. Orang kita ni kadang jaga rukun qauli Al-Fatihah aja. Rukun qauli ada 5 kan? Takbiratul ihram, Al-Fatihah, lepas tu bacaan tahiyat akhir, kemudian selawat dalam tahiyat akhir, kemudian salam. Semua ni perlu disebut secara jelas, bukan bisik-bisik. Bukannya keluar seperti hembusan angin, tapi kena sebut at-tahiyatul mubarak, perlahan. Orang sebelah dengar harus, orang yang ketiga dengar baru makruh, kuat sangat. Dia ada masalah pendengaran, kuat tu sampai orang ketiga. Sampai orang depan dengar, itu boleh jatuh kepada haram sebab dah bertukar dah suara dengan imam. Janganlah baca kuat. Sembahyang seorang-seorang boleh baca kuat. Kuat sikit daripada kebiasaan. Sebab apa? Bila kita keluarkan suara, ibu-ibu sekalian, kita menutup telinga kita daripada bisikan syaitan. Itu yang bila angkat takbir, Allahu Akbar. Orang yang ada masalah, tak ada masalah, semua banyak masalah bila sembahyang. Masalah datang, tiba-tiba mikir masalah, betul tak? Tiba-tiba mikir, kenapalah tak keluarkan siap-siap ayam tadi. Padahal bukan lama sangat sembahyang, 5 minit je. Beza lama sangat ke nak keluarkan ayam? Mula fikir lauk apa? Mula buat keputusan dalam sembahyang. Nak masa tu kat keputusan dalam solat. Lepas solat ambil telefon. Jadilah nak ambil kuih tu 1 talam. Buat keputusan dalam sembahyang tadi tu lah. Jadi baju tu saya ambil nak warna hijau, dia cakap. Contoh kan. Boleh fikir, boleh buat keputusan, dapat idea dalam sembahyang. Sebelum sembahyang tak ada idea. Barang hilang boleh jumpa dalam sembahyang, betul tak? Kadang suami saya peli saya, cari-cari barang tak jumpa. Dia kata, gilah sembahyang, nanti jumpalah. Bila sembahyang tu kan dia datang, masuk rumah tadi, letak beg kat situ, lepas tu jalan pergi dapur ni. Kalau boleh bercakap lah, keluar suara. Dah jumpa. Tapi sabarlah, tunggu lepas sembahyang. Nak kata dahsyat tak dahsyat, betul kan? Sebab itu orang yang mampu tenang, mampu fokus dalam solat 5 minit, dia akan jadi orang yang tenang, orang yang fokus ketika di luar solat. Contoh sikap orang wanita kita ni, fokus apa? Kita kena ada satu cita-cita yang tinggi pada wanita sekalian. Fokus, pegang betul yang ni. Faham kan? Fokus, tumpu. Apa cita-cita paling besar kita para wanita sekalian? Cita-cita apa? Saya tanya Ajah ni, cita-cita apa? Ada cita-cita tak? Nak dapat syurga Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Betul. Jawapan orang Kedah memang bijak. Maksudnya sekali tanya je, betul terus jawapan dia. Cita-cita kita tertinggi, impian kita paling tinggi nak dapat apa? Syurga Allah. Orang yang ada cita-cita nak dapat syurga Allah, dia fokus. Bila datang ujian suami, tak apa, aku nak syurgamu ya Allah. Mungkin ini jalannya, engkau uji aku melalui suami. Kalau inilah jalan ke syurgamu ya Allah, aku redha. Dah selesai masalah suami, masalah anak pula. Ya Allah, aku fokus ya Allah. Hidup aku nak syurgamu, nak redhamu ya Allah. Kalau inilah jalannya, aku redha. Dia tak akan mudah jatuh, mudah kecewa, mudah hilang arah, datang apapun ujian. Sebab dia ada matlamat syurga Allah. Dia masak, dia harap suami puji tapi suami komplain. Ini lori garam mana terbalik ni? Dia tanya kan. Awak ni saya masak penat-penat, awak bukan nak puji, komplain pula. Tapi kalau sedarlah masa tu, ya Allah, tadi aku berangan akan dipuji, rupanya terlebih masin. Ya Allah, aku masak kepada kerana-Mu ya Allah. Nak sebut manusia akan tengok hasil, Allah tengok usaha. Sejam masak, setiap saat Allah bagi pahala. Tapi manusia kadang tak tengok usaha kita susah payah masak. Dia tahu hasil tu sedap-sedap. Tapi Allah tak tengok sedap ke tak sedap.
yang Allah tengok sepanjang usaha kita masak tu, 2 jam kita masak tu, tiba tak menjadi nasi Arab kita. Buat gitu, buat gini, tak jadi juga. Lepas tu nak hidang, alah tak sedap lah, gini. Suami pun makan sikit, minta maaf lah, memang lembek sangat ni, saya tak makan banyak. Tapi Allah tak pandang yang tu. Allah pandang 2 jam susah payah kita tu. Allahu Akbar. Sebenarnya nak kejar redha manusia dengan redha Allah, mana lagi mudah? Kejar redha Allah. Redha manusia payah, kita tak akan dapat. Perhatian manusia payah, kita susah nak dapat. Tapi perhatian Allah, dalam hadis kursi Allah kata, sekiranya hamba-Ku datang kepadaku berjalan, aku akan mendatanginya berlari. Masya Allah. Nak kata kita jalan je menuju kepada Allah, Allah ni berlari-lari. Maksudnya umpama laju Allah ni akan datang kepada kita. Allah sangat suka. Jadi kita ni kalau letak, ada orang dia letak apa kat rumah dia, kalau siapa nak buat dia boleh buat. Kan gambar kita kan, ada gambar satu keluarga contoh kan, lepas tu ditulis bakal ahli syurga, keluarga bakal ahli syurga. Ada pula dia tulis depan pintu rumah dia, rumah bakal ahli syurga. Masya Allah. Kau nak tapak kat kereta pun boleh juga, kereta bakal ahli syurga. Dia kata bila dia tulis macam tu, bila dia nak masuk rumah, dia tengok rumah bakal ahli syurga, mereka berusaha untuk memiliki akhlak orang-orang ahli syurga. Lepas tu dia letak dalam bilik. Gambar jangan letak tinggi-tinggi ya. Ada percanggahan pendapat ni, ada kata tak boleh langsung ni, ada kata boleh. Gambar tu tak sama dengan patung, kita letak rendah sikit. Kita kata ini wajah-wajah bakal ahli syurga. Tengok muka kita, tengok ni nak berkumpul balik kat syurga Allah besok, betul kan? Jadi itu antara ikhtiar kita, kita letak matlamat tu syurga. Bayangkan makcik-makcik sekalian, satu hari kita berjalan dengan suami kita nak pergi kenduri. Hari ni ada kenduri tak? Ada. Kan kalau nak pergi kenduri kan pakai lawa, betul tak? Yelah lawa lah tu. Segak lah tu. Maksudnya tak adalah pakai kain batik ke kan, baju t-shirt ke kan, pakai segak lah nak pergi kenduri. Kadang tiba-tiba nak pergi kenduri, tudung tak ada pula. Dia belek-belek dalam 30 tudung tu, bang tak ada tudung lah nak pakai. Suami tu kan, kalau mulut laser tu tudung ke apa tu awak duk belek tu. Tak ada baju lah orang perempuan. Jangan diikut sangat nafsu kita. Sebab apa? Kalau ikut Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Fatimah, subhanallah, baju mereka 2 helai je. Itu je tukar-tukar. Tu pun dah bertampal lebih daripada 20 tampalan dah. Nak kata kita punya akhlak dengan akhlak ibunda-ibunda kita jauh sangat bezanya. Kita terlalu mencintai dunia, mencintai pakaian yang indah. Saya nak sebut juga pasal pakaian ni. Ni akhlak juga ni. Ada satu hadis Nabi SAW dalam kitab Riyadhus Salihin. Nabi kata, barang siapa yang meninggalkan pakaian-pakaian yang indah di dunia, pakaian mahal, pakaian indah, pakaian yang bergaya-bergaya, ni tak ada, semua nampak okey je ni, maka Allah akan memakaikan pakaian dari syurga di padang mahsyar kelak. Maksudnya ketika dibangkitkan di padang mahsyar, kita tahu semua tanpa pakaian. Kita dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan tak berpakaian, tak bersunat, seperti mana kita lahir dulu. Kemudian Nabi sebut, barang siapa, kita ulang balik, meninggalkan pakaian yang indah, pakaian yang mahal, contohnya pakaian yang bermegah-megah, kerana nak dapat redha Allah, Allah akan memakaikan kepadanya pakaian daripada syurga di padang mahsyar kelak. Orang semua tak pakaian, kita berpakaian. Apa maksud di sini? Dalam maksud hadis ni, contoh, kalau orang miskin memang dia tak mampu nak beli pakaian mahal. Saya tak ada beli mahal, yang RM20 jadilah. Dah dia orang susah, dia orang miskin, tak heran, tak pelik, sebab itu je kemampuan dia, betul tak? Tapi ini akan diuji dengan orang yang ada duit banyak. Contohlah suami bagi, ambillah ni hari lahir awak ni, saya bagi 1,000 ni. Oh, 1,000 bagi. Banyak ke sikit 1,000? Banyak kan? Kurang sikit lah, 500. Ambil ni 500. Saya nak beli apa hadiah ke awak, saya tak reti. Awak pandai-pandailah belilah apa-apa awak nak beli. Saya nak beli tudung, nak beli baju. Ikutlah awak nak beli, terpulang, ni hadiah. Pergilah dekat kedai,
Tengok ada tudung harga dia RM120. Satu lagi harga dia RM60. Nak beli yang mana? Duit ada ni suami bagi ni. Lepas tu yang promotor tu pula pandai. Acik, tak panggil acik tu, dia sebut puan. Kan? Puan, tudung ni sejuk ni, kain sejuk ni, macam ada aircon kat dalam ni. Macam tu. Kalau pakai tak panas ni. Kalau acik pakai je, puan pakai je, elok terletak, lawa. Dia kata cuba try. Lepas tu try lah kan. Try. Betul lah, nampak muda 10 tahun. Pandai pula. Elok ni, tutup aurat semua elok. Lepas tu kita belek-belek tengok yang harga 40, 60. Yang ni kurang sikit lah cik. Nampak tak sengit? Yang tu, sebab dia nak laku barang yang lebih mahal. Contohlah, kita pun terpersona. Tapi kalaulah kita rasa tak apalah, acik ambil yang ni 60 pun dah mahal. Yang penting nak menutup aurat. Acik beli yang ni, lebih duit tu acik beli lagi yang kedua, bagi hadiah ataupun bagi sedekah. Ataupun lebih duit suami bagi ni, acik nak sedekah lah. Cukuplah satu tudung. Kalau beli 120, beli 2 tudung, betul tak? Contoh. Baju pun sama. Ada orang dia meninggalkan dalam keadaan dia mampu. Pakaian yang boleh mendatangkan rasa megah, ataupun pakaian yang boleh menimbulkan riak bila dia pakai, menimbulkan rasa-rasa yang tak elok, dia tinggalkan kerana Allah. Walaupun dia mampu, Allah akan gantikan pakaian daripada syurga di akhirat kelak. Kalau kita nak banding dengan pakaian RM120 dengan pakaian syurga, tak terbanding. Sebab itu satu ketika ibu-ibu sekalian, jangan diikut sangat hawa nafsu kita. Orang jual, orang beli, orang ini, tiba-tiba kita rasa tudung yang ada dah tak elok. Tapi kalau kita nak tolong kawan, sian dia berniaga, boleh beli. Ada orang beli sebab kesian, betul tak? Sian, sokong kawan bang, support kawan. Sian dia orang susah. Boleh beli je. Beli, kemudian bagi hadiah kat saya. Beli, bagi hadiah pada orang susah. Beli, kemudian tudung sedia ada, bagilah kepada siapa-siapa, supaya kita tidak termasuk di kalangan orang yang membazir. Bila kita meninggal, 30 helai tudung kita, 100 helai baju kita akan dihisap satu-satu daripada mana duit yang kita ambil, bagaimana kita manfaatkan pakaian tersebut di hari-hari, setiap hari kita pakai macam mana. Saya minta maaf, kadang-kadang kita orang perempuan, kalau ada orang tegur, orang puji je, lawa nampak hari ni. Tudung tu lah paling kerap dia pakai. Kalau ada satu hari orang tegur, nampak macam bulat, muka sehat. Tak, tudung ni nampak saya menjadi bulat. Tu kali terakhir dia pakai tudung tu. Baju samalah, nampak slim. Baju tu lah kejap-kejap pakai. Kalau orang tegur, nampak lebar sikit sekarang bahagia ke? Tak, baju ni lebar. Tak ada, baju tu dicarilah bagi kat orang. Betapa pentingnya soalahnya pandangan dan pujian manusia. Na'udzubillah. Kita memakai pakaian kerana Allah. Pakaian tu mesti menutup aurat. Orang yang memakai pakaian menutup aurat, dia dipandang cantik oleh Allah, walaupun mungkin dia tidak dipandang cantik oleh manusia. Tudungnya walaupun mungkin labuh, tapi tolong perhatikan, hari ni ramai orang pakai tudung lekra tu, dia melekat. Labuh dah elok dah, tapi melekat. Betul tak? Baju dah elok dah, dia punya lebar, tapi pakai jubah lekra tu, lekra ada yang lembut, ada yang tebal. Kalau yang lembek tu berjalan nampak batang tu, nampak. Belakang pun membentuk. Tudung pula tak bawah daripada punggung, bila daripada belakang membentuk. Sebab itu kalau kita ni rasa macam lain macam badan kita ni, kita kena tanya kawan yang baik. Jangan tanya kawan yang kurang baik. Tanya kawan yang kurang baik, okey tak baju ni? Okey, tak ada masalah. Okey. Tapi cuba tanya kawan yang soleh. Saya minta maaf, lama nak tegur, bila awak pakai baju ni melekap, tudung ni pun melekap. Oh ya ke, sama ni tak ada orang tegur? Ingat dah cukup labuh, dah cukup okey. Sebab apa? Bukan sekadar labuh, tutup dada, tapi kena juga tak boleh menampakkan lekuk-lekuk pada badan. Subhanallah, Allahu Akbar. Ibu-ibu sekalian, saya nak cerita pengalaman saya masa duduk sekejap dekat negara orang putih Australia kan. Kan yang pembunuh tu kan dari Australia, New Zealand sebelah je.
Mak-mak Saleh, Minah Saleh lah tanya saya, selalu tanya sebab saya pakai macam ni jugalah. Lepas tu dia tanya, ni kita berkawan kan, jiran. Lepas tu anak sekolah kat sana, jadi kita berkawan dengan mak-mak tu kan, mak-mak Saleh tu kan. Dia tanya saya, awak pakai macam ni tak panas ke? Saya memula jawab, ini memang pakaian orang Islam. Lepas tu dia tanya, habis tu yang tu tak pakai macam tu, dia orang bukan Islam ke? Saya dah confused nak jawab. Faham tak ni? Sebab ada orang Islam free hair, ada pelajar-pelajar Islam kita free hair. Kalau awak kata ini pakaian orang Islam, habis tu adakah she is not Muslim? Dia kata adakah dia bukan Islam? Saya jawab dia Islam juga. Habis tu kenapa dia tak pakai macam awak? Saya teringat firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut pakaian, Allah perintahkan supaya memakai pakaian sekian-sekian dan labuhkan jilbab kamu menutupi dada kamu, dan Allah sebut hikmahnya adalah untuk kamu dikenali. Subhanallah. Hanya satu agama sahaja di atas muka bumi Allah ini yang mana dengan pakaian boleh kenal agama mana. Boleh tak kalau kita tengok orang bukan Islam, kita tahu dia tu Kristian melalui pakaian dia? Boleh tak? Oh dia ni Buddha ni, oh dia ni Hindu ni, dia ni agama Katolik ni, dia ni pakaian sama je mereka. Tapi bila orang Islam terus nampak, oh ni orang Islam ni nampak pakai tudung, oh ini orang lelaki ni Muslim ni tengok pakai kopiah ataupun pakaian dia. Nak katanya pakaian kita ni jadi image kita. Sebab itu kalau anak saya pun selalu tanya, yang kecil tu kan, Umi, yang tu dia orang Islam tak? Islam lah, tu orang Melayu kita Islam. Habis tu kenapa dia tak pakai macam orang Islam? Kita nak jawab ni kan, masa tu memang betul lah Allah kata, yang membezakan kita walaupun hati tu, jangan tengoklah hati tu baik ke tak baik, itu nombor 2. Image kita Islam adalah berpakaian menutup aurat. Itu image kita, syiar Islam. Seolahnya bila kita memakai tutup aurat, kita sedang memakai syiar Islam, kita sedang bawa nama Islam, automatik kita rasa malu dengan pakaian kita, betul kan? Contoh, lepas tu dia tanya, awak tak panas ke? Saya kata, ya saya panas, mestilah panas. Sebab sekarang musim panas. Dia tanya masa tu musim panas. Orang dia kalau musim panas, cuba pergi Langkawi tengok. Pernah pergi Langkawi tak? Tengok tak masalah macam mana perangai dia? Saya baru pergi Langkawi dalam ni sebab ada jemputan ceramah jugalah. Saya terkejut tengok suasana Langkawi sekarang jauh beza dengan Langkawi dulu. Saya tak tahulah betul ke tidak. Saya rasa dulu masa zaman lama dah saya pergi dulu, saya tak nampak sangat Mak Saleh, Minah Saleh yang dia boleh keluar pakai yang sangat seksi, pergi kedai macam tu. Maksudnya dulu mungkin dia hormat lagi lah budaya setempat. Dia pakai seksi dekat pantai je ke, betul kan? Tapi ni pergi kedai-kedai tu dengan bikini, dengan pakai seluar pendek gitu je. Maksudnya kalau lelaki, maksudnya pakaian mandi lah, dia pergi pakai mandi naik ke darat, betul tak ni? Lepas tu dia naik motor kan, betul kan? Naik motor. Lepas tu bila saya borak dengan orang tu, dia kata dulu Mama Saleh ni suka naik kereta. Sekarang ni dia orang suka sewa motor. Motor senang, lepas tu murah dan sebagainya. Bila naik kereta tak nampak dia pakai macam mana. Bila naik motor nampak tu. Ada yang pakai bikini je pun naik motor pergi round. Macam mana nak bentuk anak, nak bentuk cucu dengan mata duk tengok benda tu kan? Betul tak? Jadi saya tak tahulah ni, saya cakap ni kok ada orang marah ke apa. Sebenarnya masa saya duduk di sana pun dia orang ada etika. Pakai pakaian yang seksi tu pun dekat pantai je. Bila naik dia orang kena pakai tuala. Maksudnya kena jaga juga. Dekat sini saya rasa Langkawi ke mana-mana negara kita ni adalah negara Islam. Kita boleh letak peraturan. Mereka perlu menghormati norma-norma masyarakat. Mereka perlu menghormati kita ni sebagai penduduk setempat. Mungkin kena naikkan ni. Naikkan apa? Bukan signboard. Inilah papan kenyataan. Papan tanda ni tepi-tepi pantai tu kan, ataupun mana kawasan yang dia orang ni. Maksudnya kod bahasa Inggeris lah, ikutlah bahasa apa. Maksudnya etika pemakaian, yang ni kod dia lah nak pakai macam mana ni. Dah dia nak pergi pantai kan, tak boleh nak kawal sebelah sana. Tapi sebaik dia nak cross, dia nak melintasi, nak keluar daripada kawasan tu,
dia kenalah menghormati, sarunglah sikit baju t-shirt ke. Ini macam tu je dia keluar. Merosakkan bi'ah, suasana kita nak didik anak dan sebagainya. Langkawi tu kebanyakannya orang Islam kita, betul tak? Jadi kita risau bila tengok perkembangan begitu. Risau. Sebab itu kalau kita pergi ke tempat awam yang terbuka, sebenarnya kita yang kena ikut suasana orang awam di situ. Okey, mudah-mudahanlah apa yang disebut ni mungkin ada pihak-pihak tertentu, betul kan? Maksudnya benda ni saya rasa di bawah mungkin pelancongan, kemudian turun ke bawah, turun kepada pihak Langkawi. Saya tak tahu di mana-mana tempat lain macam mana. Tapi saya tengok sekilas, saya kata ya Allah, susahnya, kesiannya anak-anak. Depan mata mereka tak payah tengok kod telefon benda lucah, depan mata mereka pun dah nampak benda lucah. Betul kan? Okey, lepas tu saya ditanya panas tak? Saya jawab panas. Takkan saya nak jawab tak panas, sejuk. Memang panas berpeluh-peluh ni. Masa dekat Australia dulu tu lah, musim panas 40 lebih, 45, panas betul-betul. Dia orang pakai depan rumah pun kadang memang teruk seksi. Pergi shopping komplek, dia orang pakai kain tuala je. Pelik kan? Pelik tak pelik macam tu cara dia orang. Pakai kain tuala je, beratur nak bayar kat cashier ni. Kita pun tengok, Mak Saleh, Mak Saleh. Dia kata dekat saya, dia kata dekat kita, kita ni tertutup. Kalau kita nak ingat-ingat sejarah, manusia lama yang tak bertamadun masa zaman batu dulu je tak pakai baju. Betul tak? Sekarang bila mereka nak buka, biar terbuka, soalannya mereka kembali kepada zaman batu tu. Manusia bila dah maju, mula-mula pakai, dia tutup, maju sikit dia pakai apa? Dia pakai daun. Dia tutup daun atas bawah. Lama-lama ada pakaian, lama-lama ada pakaian yang cantik. Sekarang ni terbalik, nak buka balik semua. Jadi orang yang nak buka semua, nak buka balik, dia kembali kepada zaman batu, bukan bertamadun. Kedua, saya nak bagi tahu wanita Islam kita, apabila kita menutup aurat, sebenarnya kitalah yang paling bebas. Dia orang cakap dekat saya, awak dikongkong oleh agama awak. Pakaian ini mengongkong awak. Awak tak boleh pakai tu, ada tak boleh pakai ni, kena tutup ni, kena tutup ni, kena nampak muka dengan dua tapak tangan. Awak tak rasa terkongkong ke? Saya jawab apa? Pakaian saya lah yang paling membebaskan. Saya tidak terikat dengan pandangan manusia terhadap saya. Saya cuma perlu jaga dua saja. Saya perlu jaga muka dengan tapak tangan, depan dan belakang. Yang lain covered, yang lain tertutup. Awak tak nampak aib saya. Orang yang terbuka semua nak kena jaga semua tu. Kan berlipat-lipat nampak, orang kira, oh ada 3 lipat, pakai ketat. Dia susah hati nak kuruskan badan. Okey, bab ni sebut teruslah ya, Ustazah ni. Sekarang dah dekat nak raya, betul kan? Oh, tiba-tiba sebut raya. Puasa tak lagi, betul kan? Sekarang Rejab. Ini berapa Rejab? 16 Rejab tak silap. Betul kan? Nanti masuk Syaban, kemudian raya. Syaban lepas tu Ramadan raya. Saya tengok dekat Facebook dah keluar banyak iklan. Iklan jual baju raya dah keluar, betul tak? Lepas tu kalau nak tempah jahit sekarang dah tak ada dah ni. Orang tak terima dah ni. Keluarlah tudung raya, keluarlah baju raya, keluar juga produk untuk raya. Keluar produk, dia iklan siapa yang nak pakai baju kebaya saiz XS. Dia bagi bayangan kalau nak bergaya di hari raya, nanti pakai baju badan slim, beli produk ni, dijamin gaya nanti anda akan tampil bergaya. Nampak tak tu? Dia bagi ni gambaran. Jual pula baju raya dah keluar yang seksi-seksi yang ketat. Subhanallah, Allahu Akbar. Ini tajuk yang utama dalam bab akhlak, iaitu sifat malu. Hari ini umat Islam dah semakin hilang sifat malu. Pakaiannya tak fikir pasal malu. Orang yang semakin tinggi maruahnya, semakin tinggi imannya, semakin tinggi sifat malunya. Hari ini ibu bapa boleh je bawa anak, umur dah remaja, ibu-ibu sekalian. Kita nampak anak tu dah remaja, dah membentuk lekuk-lekuk badan dia. Tapi kenapa ibu bapa boleh benarkan anak pakai baju ketat? Bila anak kita tak malu memakai baju ketat, dia hilang rasa malu untuk bergaul bebas dengan lelaki. Kemudian dia akan pergi lebih jauh.
Tapi seorang anak kita didik, jangan pakai seluar legging ni nak, malu. Satu, bila sebut perkataan malu, kita kena latih. Ni ada cucu anak-anak kecil, kita jangan latih sebut malu orang tengok. Pakai macam ni malu orang tengok. Pergi tukar malu orang tengok. Kita kena juga tanam akidah, malu Allah tengok, malu malaikat kiri kanan tengok. Saya sebut macam tu dekat anak saya kan, dah banyak-banyak kali. Anak saya tanya saya, dia kata, Umi, ni yang kecil ni, yang umur 7 tahun, umur 5 tahun, 6 tahun. Kadang-kadang kita sebut takut Allah, takut pada Allah, malu pada Allah. Satu hari dia tanya saya soalan. Masa tu Imran kecil, mulut dia gini-gini sikit. Dia kata, Umi, Allah tu monster ke? Dia katanya, Allah tu raksasa ke? Faham tak? Allah tu raksasa ke? Kenapa tanya macam tu? Budak kecil, tak apa dia tanya. Saya kata, kenapa tanya macam tu? Dia jawab, sebab Umi suruh takut pada Allah. Sebab bayangkan kalau takut ni hantu, takut ni benda-benda yang bahaya, betul kan? Saya kata tak, maksud takut kepada Allah. Kita kalau takut pada ular, kita lari, betul kan? Takut pada hantu, buka lampu, betul tak? Tapi takut kepada Allah, semakin dekat dengan Allah. Semayang, kena takut pada Allah. Semayang sebab nak dekat dengan Allah. Bukannya takut dengan Allah, kita bayangkan azab neraka tak? Dengan semayang, semakin meningkatkan takwa. Takut kepada Allah, pergi dekat dengan Allah. Takut kepada makhluk, jauh daripada makhluk. Lepas tu bila tanam malu, kita tanam malu Allah tengok. Malu Allah tengok. Satu hari anak kita, dia pergi ke universiti luar negara. Dia pergi jauh, tak nampak kita, tak nampak jiran. Tapi ketika itu dia tetap takkan buat maksiat, sebab kita tanam malu Allah tengok. Tapi bila kita tanam malu orang tengok, malu jiran tengok, dia pergi luar negara, tak ada jiran, tak ada mak ayah, tak ada orang kenal, dia boleh buka tudung. Itu akidah ya. Sebab itu ada satu doa, satu zikir. Nak tanam perasaan ni, ada program kat dalam. Oh, nikah. Tak apa ya, kan? Sebab ini speaker kat luar je. Subhanallah, Allahu Akbar. Kita kan masa nikah dulu pun malu, betul tak? Malu tak? Orang dulu nikah, zaman saya tu ada, masa kalau kat Terengganu, pengantin mesti duduk dalam bilik. Malu kan? Hari nikah malu. Masa duduk dalam bilik, siapa nak jumpa pengantin, nak jumpa kita, masuk dalam bilik. Lagi malu tinggi, lagi tinggi maruah, lagi mahal. Lepas tu bila duduk dalam ni, tak keluar jumpa tetamu yang lelaki, semua tak keluar, sebab nak jaga nak kata apa, kesucian ataupun keindahan pengantin tu bila buat kaedah tu. Dan alhamdulillah mak ayah saya kekalkan lagi kaedah tu. Maksudnya pengantin takkan keluar daripada rumah. Kalau siapa nak jumpa, masuk dalam rumah, pengantin dalam rumah, yang lelaki keluarlah jumpa kan. Kalau kita boleh buat suasana ni cantik sangat. Sebab pengantin biasanya akan lawa, betul tak? Akan make up, baju pula tarik perhatian lawa. Jadi sebenarnya haram untuk didedahkan kepada orang luar. Tapi dengan alasan apa? Alasan gaja sehari. Sebab gaja sehari itulah kena jaga betul-betul, nak memastikan perkahwinan tu barakah sampai lama. Subhanallah. Jadi saya nak sebut kepada orang yang jual produk, jangan bagi gambaran berbentuk maksiat. Pakailah produk ni, nanti boleh pakai kebaya, boleh pakai ni. Jangan. Jual produk macam tu dengan tujuan seperti itu tak barakah. Mungkin jualan dia meningkat, tetapi dia bukan mengumpul pahala. Bila tak berkat rezeki, hidup memang tak tenang. Ujian tak akan hilang walaupun duit banyak. Kedua, yang jual baju, jual tudung, juallah, berubahlah pada tahun ini. Tolonglah berubah. Juallah kalau nak jual tudung yang menepati syariat, yang tak singkat dan juga yang tidak melekat, yang tak jarang. Yang ketiga, baju pun sama. Kalau anda jual produk ni, lepas tu minta tolong dengan Allah, Allah akan buat marketing, jangan bimbang. Saya dah bantu, bukan bantu, saya banyak nasihat orang-orang yang berniaga kan.
Dia kata, "Ustazah, saya memang jual ni, saya rasa tak sedap hati, memang tudung saya tak menepati syarat ni." Saya kata, "Saya tak berlapik. Saya bukan kata tak apalah, awak bukan niat tak." Saya cakap terus terang. Ada orang dia buat kerja ni, make up pengantin kan. Lepas tu buat ni. Dia tanya saya, "Ustazah macam mana? Saya memang rasa tak tenang. Saya memang duit banyak, tapi masalah rumah tangga tak habis. Ada je masalah anak-anak. Apa hukum saya buat kerja jadi make up artis, make up pengantin. Lepas tu saya buat ni. Saya tahu benda tu tak betul. Lepas tu saya ni pula jahit baju pengantin. Dah orang nak ketat, saya buatlah ketat." Saya kata pekerjaan itu pekerjaan yang sangat syubhah, dan syubhah ini lebih dekat dengan yang haram. Saya tanya apa hukum orang tu pakai akad dapat saham sama tak? Dia kata, "Habis tu saya nak buat apa? Ini mata pencarian saya, Ustazah." Orang yang bercakap macam ni, orang tak yakin dengan Allah yang Razak yang bagi rizki. Saya kata, akak boleh buat apa lagi? Saya reti masak, saya pandai masak, saya suka juga masak. Akak mula dulu cuba masak, bisnes masak. Sampai satu ketika, saya rasa tak berapa, tak sampai setahun, dia tutup perniagaan yang bak pengantin tu. Dia jadi caterer yang besar, sampai boleh beli cash kereta apa. Saya pesan apa? Jangan risau, kalau kita cari rizki yang halal, rizki yang barakah. Yang buat marketing, yang buat iklan bukan kita, Allah buat iklan. Zikir banyak-banyak, Ya Razak, Ya Allah yang maha memberi rizki, beri ke aku rizki. Allah Ya Barik yang maha mengaturkan, aku serahkan urusan rizkiku untuk diaturkan olehmu. Subhanallah. Benda ni sebab itu kita kembali kepada firman Allah tadi kan, apabila hambaku meminta, aku pasti makbulkan dengan syarat dia meminta. Minta dengan Allah. Dan Allah sebut dalam satu hadis Nabi bersabda, "Ifazillah yahfazka." Kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Apa maksud kita jaga Allah? Dua saja. Segala perintah Allah taat, larangan Allah tinggal. Allah dah kata Allah tak suka pekerjaan ni bawa maksiat, tinggal. Allah jawab, sambungan lagi hadis tu, "Ifazillah yahfazka, ifazillah tajidhu tujahaka." Kamu jaga Allah, jaga hak Allah, kamu akan dapati Allah ada depan kamu. "Wa iza sta'anta fasta'in billah, wa iza sa'alta fas'alillah." Allah kata, ketika kamu dah jaga hubungan dengan Allah, jaga perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, kamu minta saja aku akan beri. Kamu perlukan pertolongan, aku akan tolong. Subhanallah, Allahu Akbar. Bila datang je kes-kes kan, mesti kena cek. Mungkin ada larangan Allah yang kita langgar. Sebab itu hidup kita ada banyak masalah. Jadi nak pesan kepada para peniaga sekalian, kalau anda jual baju tu 100 orang beli, anda ada saham yang sama. Ini bukan kata-kata saya, ini hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, sesungguhnya setiap yang menganjurkan kebaikan akan dapat pahala yang sama sebagaimana orang tu buat. Contohlah, saya ceramah pasal solat duha, semua semangat solat duha, balik semayang solat duha, saya dapat pahala seperti mana makcik-makcik buat solat duha. Maksudnya ada 10 orang contohnya, saya dapat pahala 10 orang solat duha, saya pun dapat pahala. Nabi kata tanpa mengurangi sedikit pun. Orang yang menganjurkan suatu kebaikan lalu diikuti, dia akan dapat pahala bila orang tu buat. Dan Nabi menyebut sambungan hadis tu, dan barang siapa yang menganjurkan keburukan lalu diikuti, dia juga menanggung dosa orang tersebut. Na'udzubillah min zalik. Jadi apa yang kita nak jual, tengok waktu raya ni, tolonglah jual benda-benda yang barakah, insya-Allah. Allahu Akbar. Tadi kan saya terlintas tu, pukul berapa ni? Kita sampai pukul berapa? Sampai pukul 11. Okey, ada lebih kurang setengah jam. Saya suka kalau kita ada nak tanya soalan ke ataupun tulis. Muslimat boleh tanya apa pun soalan. Bukan senang kita nak jumpa. Saya ni dulu kerja perundingan rumah tangga. InsyaAllah ada pengalaman masalah macam ni, macam mana nak selesai. Anak macam ni, apa cadangan dia, apa zikirnya, apa yang perlu kita buat. Boleh tulis di kertas, pas. Kalau malu nak tanya, kalau boleh tanya terus, boleh je. Tadi kan saya sambung sikit cerita. Yang nak kahwin, yang kahwin lepas tu nak bercerai tu kan, orang muda tu. Bila saya tanya, masa bercinta tu dulu buat apa?
kebanyakannya dah buat maksiat masa bercinta. Ustazah, semua benda saya dah buat. Ada yang kata semua benda dah buat termasuk zina. Ada yang kata semua benda buat, peluk-peluk, cakap benda-benda lucah, dating, naik motor sekali, semua dah buat. Sekarang kamu jangan fikir kamu nak bercerai. Kamu kena buat apa sekarang? Bertaubat dulu. Dah taubat belum dengan dosa? Lagipun kami kahwin kot. Tak. Mungkin sebab dosa yang kamu kumpul sebelum kahwin itulah yang menyebabkan lepas kahwin dia kata tak tahu kenapa ustazah lepas kahwin jadi rasa muak, lepas kahwin rasa benci, lepas kahwin hilang rasa sayang, rindu tak ada. Sebelum kahwin sayang, rindu, tak sabar nak kahwin. Sebab sebelum kahwin masa dia buat maksiat, sayang, rindu semua tu datang daripada syaitan dan juga nafsu. Tapi lepas kahwin, syaitan ni dia tukar watak. Dia bertukar supaya lepas kahwin jadi benci, menyampah. Sebab itu orang-orang muda kalau baru kahwin banyak masalah, kita kena nasihat dulu, buat solat taubat dengan dosa yang dibuat sebelum kahwin. Sebab benda tu bagi kesan lepas kahwin. Banyak pasangan saya ajar dia solat taubat, awak buat dulu 2 minggu. Kalau tak berjaya juga, awak jaga solat sekian tak berubah juga, barulah saya akan mudahkan awak nak pergi mahkamah bercerai-bercerailah. Kita akan bantu supaya tak bercerai. Tapi kalau dia orang tak usaha, datang balik 2 minggu, ustazah kita orang tetap pendirian nak cerai, awak buat solat taubat adalah sekali. Awak ni tak rasa berdosa tak? Rasalah sikit-sikit. Orang yang macam ni kita susah nak bantu sebab dia sendiri tak nak berubah. Jadi hati-hati. Hari perkahwinan, sebelum kahwin, semua tu kena jaga sebab dia akan bagi kesan yang besar selepas akad nikah. Siapa yang menghalalkan sesuatu yang haram sebelum nikah, na'udzubillah, yang halal lepas nikah diharamkan untuk dinikmati. Lepas nikah sepatutnya kasih sayang, rindu-rinduan, tapi semua tu dah buat secara haram sebelum nikah, jadi tak dapat dinikmati. Sebab itu Allah sebut, Nabi sebut dalam hadis, siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram kerana Allah, Allah akan berikannya melalui jalan yang halal. Pegang tangan tak boleh, haram, tak pegang. Pergi dating, kita sebagai ibu kan, kalau nak jumpa sangat, jumpa kat rumah depan mak. Jangan nak jumpa dekat KFC. Mak tak bagi keluar. Orang dah bertunang kok mak. Bertunang ke tak bertunang, jumpa kat rumah kalau nak jumpa. Duduk kat ruang tamu tu, nak cakap apa cakaplah. Kena tegas dalam bab ni. Sebab kita tak tahu apa yang dia orang akan buat di luar sana tanpa pengetahuan kita. Na'udzubillah min zalik. InsyaAllah. Ada tak soalan ni? Tu dia dah ada tu ha. Terima kasih. Okey, subhanallah. Soalan yang pertama, bagaimana hendak memujuk anak remaja perempuan dengan majlis ilmu dan menjadi anak yang bertakwa dan mematuhi suruhan Allah Subhanahu wa taala? Okey, soalan ni saya jawab sekali. Isu-isu bagaimana nak pujuk suami, nak pujuk anak, perempuan ke lelaki ke, nak ajak, kita sekarang ada kesedaran. Contohnya, setiap malam sebelum tidur kita ada kesedaran nak baca surah Al-Mulk, betul kan? Kita dah mula dengar ceramah, mula dengar kuliah, kemudian kita mula nak ubah pakaian kita mula nak solat sunat. Tapi kita perhatikan suami tak nak lagi berubah, anak pun tak nak berubah. Kadang anak tu menjawab, mak, kalau mak nak berubah, mak berubahlah, jangan paksa orang. Mak tu yelah dah tua, tak lama nak meninggal, mak memang patut berubah. Contoh ya, saya cakap ni sebab ayat ni pernah diadu kepada saya. Jadi saya nak jawab dengan satu cerita dulu. Ada seorang hamba Allah ni, hajah ni, dia jumpa saya. Dia kata, ustazah, semua tip ustazah buat bagi saya dah buat dah semua, dia kata. Ustazah suruh zikir tu, saya dah buat. Ustazah suruh buat amalan tu, dah buat. Tapi anak saya tetap tak solat. Ni berat ni, berat ni tak solat kan. Anak umur berapa hajah? Umur dah 30 lebih anak. Umur dah 20 lebih, dah kahwin tapi tak solat. Lepas tu saya tanya dia soalan, Hajah mula berubah bila? Saya mula berubah dalam 5 tahun ni lah ustazah.
Start saya pencen itu, saya hadir majlis ilmu, saya betul-betul berubah. Pakaian saya, masa dulu pun saya lalai juga bab solat. Saya tanya Hajar, dia dah pergi haji. Sampai peringkat dia jumpa saya, dia kata macam ni. Dia kata, Ustazah, saya bagi duit, tanggung Ustazah pergi umrah. Terima kasih. Kebetulan masa tu saya belum pergi umrah. Ni tahun lepas punya cerita. Saya belum pergi umrah. Saya pergi umrah bulan 12 hari tu. Pun rezeki daripada Allah. Saya pun tak sangka. Okey. Makcik ni kata, Ustazah belum pergi umrah kan? Saya bagi duit. Ustazah pilih je package siapa sebab dia ada orang ada duit. Masya Allah, banyak soalan. Comelnya lah. Ustazah pergi umrah. Lepas tu Ustazah tolong doakan untuk anak saya. Sebab saya dah pergi umrah kat 10 kali dah. Tak berkesan juga Ustazah. Nak kata seorang ibu yang sangat bimbang ni. Sebab anak yang besar-besar belum solat ni. Anak pun, suami pun bermasalah ni. Saya kata Hajah macam ni lah. Saya, ujian sekarang bukan pada saya, pada Hajah. Allah sedang uji Hajah sekarang. Nangis, jumpa saya mesti nangis. Nangis risau pasal anak tak semayang. Sekarang Allah bukan uji saya, Allah uji Hajah. Hajah yang kena berusaha, bukan saya yang pergi umrah, minta doa. Boleh saya buat, tetapi itu bukan kaedah yang sebenar. Jangan letakkan ujian kita yang ditimpa pada kita kepada orang lain untuk selesaikan. Saya sebut firman Allah Subhanahu wa taala, saya kata ingat, kena yakin ni. Firman Allah sebut, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kamu tidak boleh beri hidayah kepada orang yang kamu cinta, orang yang kamu sayang. Hidayah itu adalah milik Allah. Habis tu Ustazah, saya nak buat apa sekarang ni? Saya kata Hajar, saya sarankan, itu macam ikhtiar akhir saya lah. Hajar minta maaf betul-betul dengan anak-anak. Nak kena minta maaf macam mana tu? Saya biasa minta maaf, umum je lah, mak minta maaf. Minta maaf secara khusus bagi mesej kepada setiap anak. Minta maaf apa? Minta maaf dengan anak sebab masa kecil dulu kita tak didik anak dengan betul. Minta maaf, saya pun dikata Ustazah buat ayat, saya pun buat ayat. Mak, ibu minta maaf kerana masa muda dulu ibu jahil. Ibu tak belajar ilmu. Ibu sendiri pun lalai. Ibu sendiri pun tak solat. Akhirnya ibu tak didik kamu solat. Ibu gagal dalam mendidik gini-gini. Minta maaf betul-betul dengan anak ni. Kita kadang minta maaf ada ego seorang ibu. Betul tak? Contoh, ego. Orang ego minta maaf, dia ayat dia macam ni. Bang, saya minta maaf ya kalau ada buat salah. Kalau. Bang, saya minta maaf ya, mana tahu tanpa saya sedar saya ada buat menyakitkan hati awak. Memang ada, tak payah kalau, tak payah mana tahu, memang ada. Jadi, mari sila. Tengok, rupanya patutnya kena buka awal lagi ni. Soalan dah banyak ni. Makasih ya, anak soleh. Minta maaf dengan suami, minta maaf dengan orang, jangan letak ayat-ayat tu. Minta maaf secara sepenuh hati. Saya minta maaf banyak-banyak, saya memang ada buat salah. Saya tahu saya ada kekurangan, banyak silap saya. Itu orang ikhlas minta maaf, betul tak? Jadi dia ikut, dia buat. Kuliah saya lepas tu, seminggu lepas tu jumpa lagi makcik ni, ikut kuliah saya ke mana-mana. Dia jumpa saya menangis-nangis, dia tunjuk mesej. Ustazah, ayat Ustazah bagi hari tu saya bagi pada setiap anak saya. Cuba Ustazah baca mesej anak saya. Saya pun baca mesej anak dia tu. Anak dia sebut apa? Anak dia kata, mak, memang betul mak yang salah. Sebab mak tak didik saya semayang, hari ni saya tak semayang. Lepas tu hari ni mak tahu nak marah-marah aja. Saya baca tu saya tersentak. Sebab anak tu rupanya sama ni anak simpan dendam. Bila mak marah-marah, dia nak cakap sebenarnya. Mak duk marah-marah ni, ini mak yang didik ni. Saya tak semayang sebab mak. Tapi tak terkeluarlah dekat mulut anak tu. Tapi bila mak minta maaf, dia mengaku memang betul. Apa yang mak cakap ni memang betul, mak yang salah. Jadi berhenti marah saya, bukan salah saya. Tapi dikata Ustazah tengok mesej selepas tu, sehari selepas tu macam tu lah. Anak tu bagi mesej yang lain, mak, saya pun minta maaf dengan mak. Dan saya, insya-Allah saya akan belajar solat. Mula hari ini saya akan solat. Terima kasih mak ingatkan saya. Dia kata Ustazah, alhamdulillah sebab anak ni duduk sekali dengan kat rumah. Anak saya dah mula solat. Rupanya ibu-ibu sekalian, kita tak boleh ubah apa yang kita dah buat tentang anak kita. Kita memang ada buat silap masa dulu sebab kita jahil dulu.
Dulu tak pergi kuliah, tak pergi ni, sekarang baru sedar. Yang mampu kita buat hari ini ialah minta maaf dengan anak kita sebelum dia menuntut dengan kita di akhirat kelak. Anak boleh tuntut tak daripada kita? Boleh. Walaupun kita rasa anak tu sayang sangat kita sekarang, kita rasa takkan anak nak tuntut. Di padang mahsyar kelak Allah sebut dalam Al-Quran, terputus segala hubungan kekeluargaan. Yauma la yanfa'u malun wala banun, tidak ada manfaat harta benda. Dan juga anak-anak kamu tak ada manfaat, hubungan tak ada manfaat langsung. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang jumpa Allah dengan jiwa yang selamat. Jiwa yang selamat ini tak ada orang akan menuntut daripada dia antaranya. Akhirat kelak neraka menyala-nyala di depan. Kemudian dinampakkan seorang-seorang jatuh dalam neraka depan mata. Neraka ni dia punya panas busuk boleh dirasakan 500 tahun perjalanan. Dahsyatnya kepanasan api neraka. Sama juga dengan syurga, boleh tercium baunya, dinginnya 500 tahun perjalanan. Jadi orang semua ketakutan. Bila ibu ni dibentangkan, anak boleh tuntut. Ya Allah, ketika di dunia dahulu ibuku tak didik aku memakai pakaian menutup aurat. Ibu ni tak boleh salah. Ya Allah, bukan ke suami ke? Bukan ke bapa ke didik? Bab didik anak, kalau kita rujuk hadis Nabi SAW, Nabi kata, kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap daripada kamu akan ditanya akan kepimpinannya. Nabi sambung lagi, hadis tu panjang tu. Setiap raja akan ditanya akan sifat kepimpinannya terhadap rakyat. Raja yang ada hari ini akan ditanya oleh Allah sejauh mana tanggungjawab dia terhadap rakyat. Dan Nabi sambung, rakyat akan ditanya akan kepimpinannya terhadap orang atas. Kita ada tanggungjawab terhadap pemimpin kita. Pemimpin kita buat benda yang betul, sokong. Ini tak suka pemimpin tu yang betul pun dibangkang juga. Kalau buat benda yang betul, sokong. Bila buat benda yang tak betul, ditegur dengan baik. Itu adalah tanggungjawab kita, akan ditanya oleh Allah. Kemudian Allah tanya, Nabi bersabda lagi, setiap lelaki, setiap suami, setiap ayah akan ditanya akan kepimpinannya. Dan setiap ibu, setiap isteri, setiap wanita ini, dia pemimpin bagi ahli keluarganya, dan dia akan ditanya akan kepimpinannya. Nak katanya dalam rumah tangga kita ni dua-dua pemimpin, tapi ketua memang suamilah. Orang perempuan ada. Para ulama kata bab mendidik anak, dia lebih kepada tanggungjawab seorang ibu. Ayah lebih kuat kepada cari nafkah. Bila ayah dah cari nafkah, cari rizki, dia penat, dia dah tak ada masa, dia dah penat, dah tak mampu nak didik anak. Sebab itu seorang ibu yang keluar bekerja, dia kena pastikan anak dia tu tidak terabai didikannya disebabkan dia sibuk pergi kerja. Kalau sebab sibuk berniaga, sibuk pergi kerja, anak terabai, akhlak anak, solat anak, perangai anak, ada masalah, ibu ini akan dibertanggungjawabkan di akhirat kelak. Atas dunia boleh saling menyalah. Awaklah bapa dia, awak tak didik dia elok-elok. Awak kan mak dia. Dunia boleh saling menyalah. Di akhirat kelak, itu adalah tanggungjawab kita. Tak boleh salahkan orang lain. Anak boleh tuntut daripada kita. Kita tak mampu nak jawab tuntutan anak di akhirat kelak. Selesaikan di dunia, ibu-ibu sekalian. Selesaikan di dunia. Macam mana nak selesai? Nak patah balik? Tak boleh. Minta maaf. Nak mak minta maaf sungguh-sungguh. Mak tahu mak lalai. Anak tu nak cakap apa, bersedia. Lepas tu serah kepada Allah. Ya Allah, bukakan pintu hati anakku untuk berubah. Jadi soalan tadi macam mana ya nak jinakkan anak dengan majlis ilmu, saya nak bagi tahu, apa pun yang kita buat nak suruh orang keliling berubah. Banyak ni soalan ni. Kena jawab laju-laju dah ni. Nak suruh orang keliling berubah, kita kena berubah dengan ikhlas. Ada seorang ibu, dia kata, ustazah, saya ajak anak baca Quran, anak tak nak baca Quran, nak main, tengok game, tengok TV. Saya fikir, saya buat dulu. Dia buat macam mana? Lepas solat dia baca Quran. Bukan sikit, dia baca 1 juzuk ke, lepas solat dia baca. Mungkin 5 muka surat, 4 muka surat dia baca. Setiap kali solat dia akan baca di ruang rumah dia, biar anak semua dengar. Dia buat macam tu, dia tak ajak dah anak dia. Dia buat dengan bersihkan hati, buat kerana Allah, lepas tu doa. Lama-lama anak datang, sampai anak dah tinggalkan telefon. Dia kata, anak saya sekarang ketagih Al-Quran. Ketagih Al-Quran. Tapi kalau kita ni sambil pegang telefon, pergi ngaji, tangan pegang telefon, tangan pegang remote, pergi semayang.
Buat kerja sekolah, mak duduk tengok drama. Ibu-ibu kena korbankan diri kita. Nak anak berubah, kita kena berubah dulu. Kalau kita mula mencintai Al-Quran, anak kita akan mencintai Al-Quran. Dia akan tengok mata dia. Sebab selama ni dia tengok mata, tengok mak duduk sibuk tengok TV. Tapi bila dia tak siap kerja sekolah, mak pap tutup TV. TV ni orang panggil Dajjal juga, betul tak? Dajjal mata satu. Hari ini orang lebih ramai menyembah televisyen daripada menyembah Allah. Sembah Allah 5 minit je solat, tapi sembah TV boleh berjam. Hari ini manusia lebih banyak menyembah telefon daripada menyembah Allah. Lebih banyak bercakap melihat telefon daripada tengok Al-Quran. Lebih banyak pegang telefon daripada pegang Al-Quran. Yang ni saya selalu sebut dalam ceramah. Sebab saya tuju pada diri saya sendiri. Saya takut. Sebab itu antara inisiatif dibuat apa? Memang potong terus astro. Tak ada astro. Enjoy pun tak ada. Anak-anak tak ada tengok TV. Elok je dia hidup. Dulu anak saya pun pernah juga asyik nak tengok TV. Saya kata tak boleh jadi ni, tak boleh jadi ni. Dia tahu je buka dia reti. Anak saya kecil-kecil kan. Bila tutup semua, sekarang ni dia buat apa? Bila tak ada TV, elok pula dia habis dah buku sampai lonyeng buku. Umi dah habis dah buku. Lepas tu dia pergi main. Zaman kita apa? Main ten-ten, main lompat getah, main-main kan. Kita dulu jadi kreatif, sehat, tubik peluh. Tapi sekarang apa anak kita jadi? Otak dia rosak ni, sel otak boleh putus ni, mata semua boleh rosak sebab ni. Telefon pun sama ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah lah buat masa ni anak saya tak ada ambil telefon main. Dia orang tak ada main game, tak ada tengok YouTube. Telefon saya tak ada ni. Tak ada apa, tak ada password. Letak je atas meja, anak takkan ambil. Bukan anak zaman dulu, anak zaman sekarang. Sebab apa? Sebab saya dengan suami suami akan tegur saya. Kalau saya nampak suami, saya akan tegur. Kita kena terpaksa korban ni. Jangan pegang telefon depan anak. Kalau ada benda yang penting, masuk bilik. Jangan biar anak kita nampak. Sebab apa yang dia nampak lebih berkesan daripada apa yang kita cakap. Dia nampak kita selalu pegang telefon, tiba-tiba kita marah dia pegang telefon. Tapi apa kita cakap berlawanan dengan apa yang kita buat. Betul tak? Sampai anak saya tahulah Umi dia ketuk pintu kan. Umi tengok telefonnya. Sebab dia dah faham. Kadang saya memang kena tengok. Ada benda-benda penting, ada ni. Tapi sekarang kat rumah, masuk je bila anak dah ada kat rumah apa, telefon letak jauh-jauh. Tapi ada benda penting, masuk bilik. Bala-bala buat apa yang patut, letak balik, keluar. Masa itu hak masa anak dengan kita. Anak boleh tuntut hak masa ni. Kadang bercakap dengan anak, mata tengok sini. Ya. Okey. Ya. Kadang kat kedai makan, ibu bapa tengok telefon. Semalam depan saya, mak tu lepas makan, anak ada kecil lagi. Mak duduk main game. Duduk main game. Anak sebelah, anak depan, suami duduk tengok, isteri duduk main game. Saya rasa macam ringan mulut nak pergi tegur. Kadang tengok bapa main game, mak main game, anak dia bagi satu seorang ni. Betul tak? Bila bercakap ni, bila bercakap. Hubungan kekeluargaan jadi renggang sebab ni. Bukan benda ni yang kawal kita, kita yang kawal dia. Betul tak? InsyaAllah mudah-mudahan kita nak ubah. Kita dulu datang majlis ilmu, nanti anak tu satu hari dia akan kata, mak nak ikut. Jangan kita baru berjina, kita baru sebulan 2 dah paksa anak tu, meh taman syurga Allah, mai ikut. Kita baru 2 bulan, kita baru setahun. Kita pergi tunjuk akhlak yang baik. Anak tu sendiri, bila dia sendiri kata mak nak ikut, kita jangan risau dah masa tu. Kalau kita ajak dia paksa, dia akan memerontak. Mulalah duduk dalam majlis ilmu, duduk menggaru, duduk itu, duduk ini, duduk main telefon dan sebagainya. Okey, Assalamualaikum Ustazah. Dah selesai satu. Ada dah lebih kurang 20 soalan ni. Tak balik tengah hari ni. Ustazah, soalan saya ada seorang anak lelaki yang ada kelulusan tapi malas bekerja. Sekarang dia menganggur hampir 3 tahun. Apakah zikir amalan selain daripada solat hajat? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Dah ada pendidikan tinggi, tetapi anak dia malas, tak nak bekerja. Betul kan? Ada ni. Kalau zikir Asmaul Husna, subhanallah, InsyaAllah nanti kalau datang saya akan jawab balik. Ada zikir tertentu bagaimana nak menzahirkan sifat yang baik anak ni. Antaranya zikir Ya Zahir, Allah yang maha menzahirkan. Nanti sekejap je, saya hold dulu. Okey, Ustazah, apakah benar berguru dengan seorang guru musyrik di dalam mengenal Tuhan adalah sesat dan gugur iman serta batal akidah?
Berguru dengan seorang guru mursyid dalam mengenal Tuhan adalah sesat dan gugur iman. Okey, saya cuba jawab macam ni. Ini mungkin berkaitan dengan tarikat. Tarikat ataupun apa-apa gerakan guru mursyid. Saya pernah ditanya oleh seorang guru, seorang syekh, seorang guru lah. Dia kata, Asma, kamu mampu tak nak didik, nak tarbiyah diri kamu? Saya kata, saya tak mampu. Kadang-kadang solat, qiyamul lail, kadang-kadang tak. Kadang-kadang istiqamah dengan ni, kadang-kadang tak. Jadi dia kata, sebab itu kamu perlu ada guru mursyid. Yang mana guru mursyid inilah yang akan selalu ingatkan kamu. Maksudnya contohnya guru ni bagi, baiklah Asma, amalkan selawat sehari 500 kali. Cubalah kita, sebab guru bimbing kan. Kita pun ingat nanti jumpa balik dalam satu majlis, guru akan tanya bagaimana amalan yang telah diberikan contohnya. Jadi soalannya ada orang yang monitor amalan kita. Faham ya? Sebenarnya dari sudut ni, bab tarikat ni, tarikat kadang orang tak faham, orang ingat sesat. Cuba buka Jabatan Mufti, contoh Negeri Sembilan, ada lebih kurang 15 tarikat ataupun lebih. Tarikat-tarikat yang dapat kelulusan dan sah dan sangat bagus untuk diikuti. Jadi sekarang kita ada pilihan ibu-ibu sekalian. Sama ada kita nak ikut tarikat ni, kemudian kita ada guru-guru bagi kita amalan berdasarkan ilmu yang sahih, bukan ilmu yang direka ni daripada hadis Nabi. Kemudian kita pun ikutlah apa amalan guru bagi. Ada keberkatan di situ. InsyaAllah kita tak akan sesat, kita akan berdisiplin, istiqamah. Lepas tu yang kedua, ada yang tanya, Ustazah, kalau saya tak ada guru, adakah sesat saya beramal? Tak sesat. Contoh kita datang kuliah kan, kita pun share pasal zikir sekian-sekian, pasal amalan sekian-sekian. Itu kira kita berguru tapi bukannya secara individu. Faham tak? Yang guru mursyid ni dia macam individu. Dia bagi tumpuan, dia bagi fokus. Ini adalah secara umum. Tapi kenalah hadir majlis ilmu yang terbuka. Jangan, kalau boleh elakkan yang tertutup, yang tak tahu siapa. Bila tertutup ni, senyap-senyap ni, ada kemungkinan tak dapat kelulusan. Yang kedua, diragui, takut ajaran-ajaran yang bertentangan dengan agama. Faham tak? Kalau dia ajaran yang betul, dia akan buat terbuka. Dia tak takut dengan apa orang kata. Dia akan minta kebenaran. Betul tak? Jadi berhati-hati kalau yang senyap-senyap, sembunyi-sembunyi tu, kita tak tahu. Okey. Saya hanya ada seorang anak lelaki dan sangat berharap dia dapat baca Quran dengan baik. Tapi saya selalu berputus asa kerana anak saya tidak dapat menyebut huruf ra dengan betul. Ra-nya akan berbunyi ra. Sekarang dia sudah berusia 14 tahun dan dia pun selalu rasa rendah diri. Bagaimana cara untuk saya mengatasi masalah ini? Adakah masalah sebutan ini akan kekal atau ada jalan untuk mengatasinya? Mohon tip daripada Ustazah. Terima kasih Ustazah. Subhanallah. Ada anak ni dia hafiz Al-Quran tapi dia lahir sengau. Bukan cerita anak ni, saya nak cerita anak lain. Hafiz Quran, dia lahir sengau. Semua bukan sebutan ra saja, semua sebutan baca sengit. Tetapi itulah bacaan yang sempurna bagi dia. Sempurna bagi dia. Dan dia tak malu, dia baca saja walaupun di khalayak ramai. Hafaz Quran, boleh tengok ada video dia. Ada yang buta, ada yang sekian-sekian, itulah paling sempurna. Sekiranya anak kita ra tu tak boleh sebut dengan betul, ra tu dia bunyi ra, kita kena bagi motivasi. Itulah sebutan ra yang terbaik. Guru pun tak boleh ubah. Memang lidah kamu begitu. Jangan biarkan dia rasa rendah diri dan sebagainya. Itu dah kira ikut makhraj dia lah tu. Sebab itu kadar kemampuan dia. Tapi mungkin kita elakkanlah. Mungkin ibu-ibu ada cita yang lebih besar, nak jadi dia masuk musabaqah ke, jadi tak lulus lah. Jadi jangan kita mengejarkan cita-cita untuk dunia kita. Sebab apa? Cita-cita kita fokus nak dapat syurga Allah. Anak ni sampai besar dia sabar dengan satu huruf yang tak tepat tu. Setiap kali dia sabar, redha dengan kekurangan sikit Allah bagi, dia dapat pahala yang berkanda bila dia baca Quran. Subhanallah. Seterusnya, saya nak tanya, katakan semalam saya setubuh dengan suami, lepas tu bangun pagi datang bulan, perlukah saya mandi junub? Tak perlu. Kalau mandi junub pun tak sah pun, tak terangkat hadas besar tu. Faham kan? Malam bersama dengan suami, pagi-pagi bangun-bangun tengok dah haid, maka tunggu saja nanti haid dah habis baru mandi wajib sekaligus. Sebab kalau dia niat juga, apa hukum dia? Angkat tak hadas? Tak terangkat. Sama juga orang tanya soalan wuduk ketika haid. Ada ulama mengatakan haram hukumnya berwuduk ketika haid. Ada yang kata makruh, ada kata harus.
Jadi tinggalkanlah ambil wuduk ketika haid. Sebab apa? Waktu haid, waktu kita dalam keadaan berhadas besar, kita niat angkat hadas kecil, tak terangkat, perbuatan kita itu sia-sia. Kedua, bertentangan dengan apa yang dilarang. Maksudnya kita tak boleh buat amalan tu. Tapi kalau ambil saja pergerakan wuduk, sebab kita dah biasa ambil wuduk belum tidur, ambil je tapi bukan niat angkat hadas, boleh. Ustazah, saya seorang mualaf. Saya seorang okey. Sepatutnya suami saya adalah pembimbing kepada saya mualaf anak-anak, tapi sebaliknya mak mentua banyak ingatkan saya bab solat, didikan agama kepada anak serta hubungan dengan tetangga. Soalan ni sangat bagus, saya nak sebut macam ni. Siapa yang nak berubah, jangan kaitkan dengan orang lain. Kita nak berubah, jangan kait dengan suami. Jangan kait dengan suami. Contoh macam ni, bang, awak kan ketua keluarga, patut awak yang berubah dulu, nanti saya berubah lah. Kalau awak baik, saya baik lah. Sekarang awak pun malah baca Quran, saya lagi teruk. Kita nak berubah, kita jangan kaitkan dengan manusia lain. Allah bagi kita akal, Allah bagi kita hati, betul tak? Kita boleh kontrol diri kita sendiri. Contoh tadi tu kan, saya kata nak pergi kenduri tadi tu. Satu hari ni pergi kenduri jalan dengan suami. Tiba-tiba jatuh, terpleot jatuh. Suami tak angkat, balik bergaduh tak? Gaduh. Bang, kenapa awak tak angkat tadi? Malu saya depan orang. Saya rasa nak balik terus tadi, tak jadi nak makan. Walaupun ada kuih saya suka tadi. Suami ni kan buat tak faham. Masa kat meja makan tanya, kenapa tak makan? Padahal nak marah kat dia kan, dia tak angkat tadi depan orang. Esok kita berjalan seorang diri, jatuh juga, buat apa? Bangunlah, bangun cepat-cepat. Padahal sakit, kontrol. Sebenarnya kita boleh berdiri dengan kaki sendiri. Allah bagi kudrat, Allah bagi akal, Allah bagi iman, Allah bagi ilmu. Tapi bila ada suami, hari tu kita bergantung kepada dia. Tapi bila suami kita tak nak berubah, sepatutnya suami bimbing kita, kita cakapkan. Tak ada, kita yang bimbing kita sendiri. Dengan apa? Dengan ilmu Allah bagi. Cuma suami itu membantu. Suami tak nak berubah lagi, doa. Saya nak bagi satu tips. Ada isteri nak suami berubahkan, dia kata, ustazah, air tawar, air manis semua buat kan. Saya kata macam ni, masa dia tidur, anak pun sama boleh buat kaedah ni. Masa baru tidur kan, dah lelap dah ni, bukan masa baru mamai, dah lelap. Masa tu bisik dekat telinga dia, bang solat bang, contoh, bang semayang bang pergi surau, jangan banyak-banyak. Ni 10 benda terus nak. Bang solat, ngaji Quran, lepas tu pagi ni. Satu je. Sebab apa? Ada kajian ni. Saya guna kaedah ni juga kadang-kadang dengan klien. Dia dah guna kaedah lain tak jadi. Masa mula tidur ni, kita kan mamai, sebenarnya telinga kita tak tidur. Masa baru-baru nak tidur, dia panggil minda separa sedar. Sebab itu kalau baru-baru tidur, bunyi cicak pun dengar lagi. Kalau anak tu nak tergolek jatuh, kita boleh ambil lah dia. Rasa. Padahal dah mula tidur ni. Nak kata telinga tak tidur. Kalau kita nasihat masa celek, dia menjawab. Betul tak? Ni mak nak pesan ni. Yelah. Dia tak dengar. Tapi waktu dia tidur, kita nampak anak tu dah mula tidur. Sebab itulah kita punya sunat baca doa ayat Al-Quran sebelum tidur. Dia nampak dah tidur, kita pun bisik. Nak jaga aurat, nak ulang 20 hari, 30 hari. Ada yang tu cakap, ustazah cukup 40 hari ke berapa hari? Dia kata tiba satu hari suami saya bangun tidur, dia terus pergi solat. Selama ni dah lama tak solat subuh. Dia kata entahlah, saya nak solat dah, saya dah tak boleh tinggal solat dah. Ada mimpi apa? Tak ada. Bila dia dah masuk melekat dalam minda separa sedar, satu ketiga otak bagi arahan solat. Hidayah daripada Allah, ikhtiar isteri ini. Anak pun sama. Anak yang degil ke, anak yang apa ke, kita bisik-bisik, ia sangat berkesan. Sebab itu bahaya ibu-ibu sekalian, anak kita sebelum tidur bagi tengok ni. Ramai ni, wan-wan pun sama kadang. Cucu tu kan bagi tengok cerita. Budak tu pun lali, lepas tu tertidur. Senang nak diamkan budak. Tapi kita akan liarkan jiwa dia. Kita akan liarkan akhlak dia. Perkara terakhir yang dia tengok, kartun tu melompat-lompat, kartun tu pukul-pukul, kartun tu buat apa, benda tu akan merakam dalam memori tanpa sedar dia. Benda ni lagi kuat tau, memori tanpa sedar lagi kuat daripada memori sedar. Saya tanya, hajah depan ni, akak depan ni, ada suami tak kak? Ada. Sayang tak suami?
Sayang. Apa ni? Dah kahwin berapa tahun dah? 24 tahun. Okey. 4 hari lepas suami pakai baju warna apa? Tak ingat? 4 hari lepas tak ingat baju suami warna apa? Pergi semayang. Baju semayang. Okey, tak apa, tak ingat lah kan. Saya pun tak ingat suami pakai baju warna apa. Saya tanya 24 tahun yang lepas, masa hari kahwin, suami pakai baju warna apa? Hari kahwin, baju kahwin hijau, laju dia sebut. Yang 4 hari lepas tak ingat, yang 24 tahun lepas ingat. Sebab apa? Ini antara contoh bila sesuatu perkara masuk minda sepada sedar, dia akan lama, ingat lama. Dia tak akan lupa. Dia akan beri kesan sangat hebat. Sebab itu bila kita cakap depan kadang, dia ada daya tolak, dia tak nak dengar. Tapi kita bisik dalam keadaan dia tak sedar, masa tu kita bukan cakap dengan minda sedar dia, minda separa sedar. Minda kita ni terbagi dua, minda sedar, minda separa sedar. Yang sedar 30%, 70% lagi, 60 lebih minda separa sedar. Yang kita mengelip tu, kita bukan fikir nak kelip ke tak. Okey, kelip. Buka sekarang. Tak sedar kelip tu, betul tak? Gatal pun sama. Bila kita tidur, minda separa sedar yang kontrol jantung, buah pinggang, darah semua tu. Ini cerita ilmu lain lah ibu-ibu. Saya bagi orang yang masalah anak, apa suami ni, kalau dah ikhtiar macam-macam cara, cuba juga ikhtiar tu. Allah takkan sia-siakan setiap usaha kita walaupun tak berhasil di dunia. Mungkin berhasil bila? Lepas 5 tahun kita meninggal baru anak berubah. Lepas sehari 2 hari kita meninggal baru suami berubah. Tak apalah. Jangan kita mengharapkan hasil di dunia sebab hasil di akhirat lebih besar. Apakah cara saya untuk mengatasi melaksanakan setiap teguran mak mertua saya? Bagaimana cara saya untuk merapatkan hubungan anak dan suami dan keluarga sebelah saya? Oh, panjang tu kan? Bolehkah saya sujud syukur selepas solat fardu dengan niat berterima kasih kepada Allah? Meninggalkan solat fardu kerana ada yang menegur bahawa amalan sujud syukur tidak perlu kerana solat fardu adalah wajib. Nak sujud syukur ni tanda syukur boleh dengan syarat hadap kiblat dalam keadaan berwudu, menutup aurat. Sujud je lah syukur. Lepas solat buat sujud syukur. Alhamdulillah. Walaupun bersyukur sebab solat fardu, bersyukur dengan semuanya. Jadikan rutin pun tak apa. Okey, bolehkah solat syukur dalam keadaan tidak berwuduk dan tidak menutup aurat? Tak boleh ya? Tak boleh. Mesti kena dalam keadaan cukup syarat tu untuk solat. Okey, tak banyak dah ni, 3 lagi. Boleh tak ni? Baru lebih 1 minit. Rasa semua tu macam-macam benda nak buat kat rumah kan? Banyak kerja ni ustazah. Sampai rumah letak beg, duduk terlentang tak buat kerja terus pun. Kadang masa kat majlis ilmu rasa macam banyak benda nak buat. Betul kan? Jadi lawan sikit. Saya ni kalau ikut kan nak berhenti juga ni. Saya sering dihimpit rasa berdosa di atas dosa yang lepas-lepas. Apa perlu saya buat? Macam mana pula dengan kata-kata dia dulu pun jahat? Apa perlu saya buat? Masya Allah. Okey, kita tak boleh lepas daripada dosa dulu dan dosa sekarang. Ada orang dia kata ustazah bagi satu amalan antara hadis Nabi SAW, iaitu solat tasbih. Solat tasbih. Solat tasbih ni okey ke ustaz? Okey. Solat tasbih ni antara hadis Nabi SAW, walaupun ada sebagian ulama menolaknya, tapi sebagian besar ulama juga menerima hadis ini adalah hadis yang bukannya dhaif ataupun maudhu'. Nabi pernah berkata kepada seorang sahabat, maukah kamu aku ajarkan satu amalan yang akan mengampunkan dosa kamu yang lama dan yang baru, dosa yang sengaja dan tak sengaja, dosa yang kamu lupa dan yang kamu ingat, dosa yang besar dan dosa yang kecil. 4 jenis dosa tu. Kita ada banyak dosa. Dosa yang tak ingat lagi banyak daripada yang ingat. Dosa yang tak sengaja lagi banyak daripada yang tak sengaja lagi banyak. Jadi dosa-dosa ni kita sendiri pun tak perasan kadang kita buat dosa. Dengan amalan sunat, solat sunat tasbih, Nabi pun ajarkan sunat tasbih. Nabi kata kamu amalkanlah ni, buatlah ini, insya-Allah. Kalau kamu tak boleh buat setiap hari, buatlah seminggu sekali. Tak mampu buat seminggu sekali, buat sebulan sekali, Nabi kata. Tak mampu sebulan sekali, buatlah setahun sekali. Tak mampu juga, malas sangat ni, buatlah seumur hidup sekali. Jadi dekat sini mungkin ada orang tak pernah solat tasbih, buatlah sekali. Contohnya jemaah muslimat buat solat tasbih.
Kalau kat sana jadi rutin 2 minggu sekali ada satu tempat kuliah, saya ambil satu tempat tu je. Jadi kalau siapa nak buat salat tasbih, pergi dekat surau tu, di situ buat salat tasbih 2 minggu sekali. Jadi kalau nak buat semua kuliah nak buat salat tasbih, berat. Sebab ia memakan masa. Tapi dah biasa buat setengah jam siap, 40 minit siap, dan ringan dan tak rasa berat. Okey, apakah ungkapan kalimah-kalimah Allah akan mendekatkan kita kepada Allah? Okey, hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, kalimatan habibatan ila rahman khafifatan ala lisan saqilatani fil mizan subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Pernah dengar tak hadis ni? 2 kalimah yang dicinta oleh Allah. Allah sangat mencintai 2 kalimah ni. Sungguh ringan pada sebutan, namun berat pada timbangan, pemberat timbangan amal kita. Apa dia? Maha suci Allah dan pujian baginya, Maha suci Allah yang teragung. Zikir apa tadi ibu-ibu sekalian? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Setiap hari kurang-kurangnya 50 kali ulang. Jangan tinggal. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dua zikir ini bukannya menjemput cintanya manusia, cintanya suami, cintanya anak, tetapi dengan 2 zikir ini kita mendapat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah sangat suka zikir ni dan menjadi pemberat kepada timbangan amal kita. Subhanallah. Bagaimana nak menghadapi anak remaja yang sedang bercinta di zaman ini? Tidak boleh keras pening remaja kita berkawan, bercinta. Kalau kita ada anak yang bermasalah, kita ada anak yang bergaul bebas, ibu-ibu sekalian boleh amalkan zikir Allahumma ya mani'. Ambil ya mani' saja. Mim, alif, nun, ain. Ya mani'. Cari dalam Asmaul Husna perkataan nama Allah ya mani'. Maksudnya Allah yang maha mencegah, Allah yang maha menghalang. Ada orang tanya, ustazah, suami saya bercinta, apa-apalah masalah, suami buat maksiat, suami kaki perempuan, suami minum arak. Apabila sesuatu yang kita nak minta Allah cegah, Allah halang, zikir ya mani'. Maksudnya Allah yang maha mencegah. Kita ulang 40 kali selepas solat. Ya mani', ya mani', ya mani', ya mani'. Ulang dalam 40 kali. Lepas tu kita tutup dengan doa, ya Allah yang maha menghalang, yang maha mencegah, tolong halang anakku ni, sebut nama dia, daripada terus bercinta dengan budak lelaki tu. Sebab kita nampak dia dah buat maksiat, kita nampak dia dah mula pakai seksi, contoh apa-apalah, insya-Allah kita zikirlah konsisten, istiqamah, Allah akan buatlah sesuatu. Tiba-tiba putus cinta ke, tiba-tiba apa-apalah yang berlaku, tak berhenti dia, terhalang dia daripada terus buat maksiat. Niatlah untuk suami ke, niat untuk kita ke, ya Allah tolonglah halang aku daripada terus mengumpat, ya Allah. Susah benar nak berhenti ngumpat, sedap. Kalau mengumpat tak mengantuk, betul tak? Jarang orang mengumpat tersengguk-sengguk. Dalam majlis ilmu ramai yang tersengguk. Okey, tetap pakaian kita sedekahkan, tapi pakaian itu semua tak ikut syariat. Jangan bagi pakaian yang tak tutup syariat, yang seksi kepada orang, orang tu pakai dia pula tak tutup aurat. Kalau pakaian tak tutup aurat, gunting bakar. Melainkan kalau bagi saiz tu, bagi budak-budak bolehlah bagi. Maksudnya ni bukan untuk awak ni, untuk anak ni kita cakap. Kalau awak pakai seksi, saya bagi baju ni. Sebab kita dah insafkan, betul kan? Baju masa muda dulu ikut cutting. Zaman muda acik ni dulu lagi dahsyat ni, pakai skirt, betul tak? Zaman dulu ni tak pakai tudung kan, 30 tahun lepas, betul tak? Skirt tu atas lutut ke bawah lutut? Atas lutut, kan main seksi. Alhamdulillah Allah bagi hidayah. Hari ni kalau tengok orang lain pakai seksi, jangan pandang sini, jangan pandang hina. Dulu kita pernah macam tu. Bila tengok je orang seksi dekat shopping komplek, tak pakai tudung, tua-tua pun pakai ketat, masa tu terus sebut, nastaghfirullah, kami mohon ampun daripada-Mu ya Allah.
Sebab apa? Kita terkenang dulu masa muda kita macam tu juga. Kemudian kita mohon ampun kepada Allah bagi pihak dia. Allahu Akbar. Rupanya hari tu pergi shopping komplek, jumpa 20 orang pakai seksi. 20 kali kita istighfar. Esok-esok lepas kita mati, anak cucu kita Allah jaga. Berkat kita doakan anak cucu orang lain. Jangan kita tengok orang tengah lepak, budak-budak tengah lepak, anak siapalah ni, muncullah cucu Dan tak macam ni. Na'udzubillah, takut balik kepada kita. Yang lebih baik doakan cucu siapalah ni, ya Allah bagilah hidayah kepada budak-budak ni. Berkat nenek ni doakan cucu orang lain, cucu dia akan dijaga oleh Allah. Benda tu lah kena ubah. Okey. Jadi pakaian tak ikut syariat seksi semua, gunting bakar dapat pahala. Ui, sayangnya sedekah. Tapi sedekah ni benda baik. Kalau benda yang mendorong kepada maksiat, ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, alhamdulillah, dah 2 jam dah kita ni. Sebagai penutupnya, para jemaah, para ibu sekalian, akhlak yang paling tinggi antaranya sifat malu. Antara akhlak yang paling tinggi pula meminta maaf dan memaafkan. Sebab sifat yang kedua ni, orang yang memiliki sifat memaafkan, hari-hari maaf je kat suami, walaupun suami tak minta maaf. Sebelum tidur kita minta maaf dengan suami, bang saya minta maaf lah, dia diam je. Awak tak nak minta maaf ke? Tak puas hati tu kan, sebab suami tak minta maaf. Awak tak nak minta maaf, macam tak ada dosa je. Jangan bidak balas dengan macam tu. Orang yang ikhlas minta maaf, dia tak harap pun orang akan balas untuk minta maaf juga. Ikhlas minta maaf kerana Allah. Ada banyak kisah Nabi SAW, saya tak sempat cerita, yang Nabi kata dia dijamin syurga, dia ahli syurga. Sikap dia apa? Dia memaafkan betul-betul. Kita pun test lah malam ni, tidur kan, ya Allah aku maafkan semua orang. Bangun pagi besok, orang pertama jumpa orang yang dia nak marah tu, ya Allah berdarah balik hati tengok muka dia. Maksudnya malam tu kita belum betul-betul minta memaafkan. Kalau betul maafkan, yang nak jadi ahli syurga betul ni, bangun pagi esok tengok orang yang sakitkan hati kita tu, kita dah tak rasa apa-apa. Sebab kita dah lepas dah dia kepada Allah. Jadi sifat memaafkan dan memberi maaf adalah salah satu sifat kelaziman ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang suka memberi maaf, dia juga akan disukai oleh Allah untuk diberi pengampunan. Allah suka ampunkan kita, Allah suka maafkan kita, walaupun kita tak minta maaf dengan Allah. Sebab sikap kita suka memaafkan sesama manusia, walaupun orang yang buat salah dengan kita tak minta maaf pun dengan kita. Kita maafkan senyap-senyap, ya Allah aku maafkan dia kerana-Mu ya Allah. Dan biasanya orang yang paling banyak buat salah, buat sakit hati kita, orang yang paling dekat. Betul tak? Suami, anak-anak, cucu, jiran-jiran, adik-beradik. Yang ni lagi besar kesalahan mereka, lagi besarlah tahap ketinggian nilai maaf kita tu. InsyaAllah mudah-mudahan kita jadi orang yang kuat, sentiasa memaafkan, memiliki akhlak yang baik insyaAllah. Wahai para muslimah sekalian, saya sayang, saya kasih, saya cinta para wanita sekalian kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan yang disebut dalam hadis Nabi SAW, 7 golongan yang mendapat naungan di hari, tidak ada naungan melainkan naungan Allah di hari akhirat kelak. Salah satunya adalah mereka yang saling berkasih sayang kerana Allah. Sebab kasihlah, sebab sayanglah, saya kadang-kadang tegur direct kepada para wanita. Bab aurat sebut direct, bab ini sebut direct. Kadang tak berlapik, ada yang kecil hati. Sebab sayang. Kalau sebab tak sayang, pentingkan diri, saya akan cakap benda yang orang nak dengar, orang seronok je. Tapi saya tak akan terlepas di akhirat kelak. Allah akan tanya tanggungjawab saya. Dan mudah-mudahan kita para wanita sekalian menjadi isteri yang salehah, yang sabar, yang redha terhadap suami kita. Walaupun suami kita dah meninggal dunia ke apa ke, terus doakan mereka. Dan kita menjadi ibu yang misali, ibu contoh kepada anak-anak kita, sampai anak kita bercita-cita nak jadi seperti kita. Bukan anak kita sebaliknya, tak nak jadi macam mak. Esok kalau nak kahwin tak nak cari bini macam mak. Na'udzubillah, takut macam tu. Tapi kita jadi ibu contoh sampai anak-anak kita bercita nak jadi macam kita. Kemudian insya-Allah kita ni akan dibangkitkan di akhirat kelak menjadi ketua bidadari di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ummu Salamah pernah tanya, ya Rasulullah, mana lebih utama, wanita syurga, bidadari syurga ataupun wanita dunia? Rasul kata, wanita yang salehah di dunia lebih utama kedudukannya, lebih cantik, lebih indah
di akhirat kelak, di syurga Allah. Dia jadi ketua bidadari. Mudah-mudahan kita lah tu. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf salah dan silap 2 jam bersama ni, kekurangan dan sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaat ya, insya-Allah. Sehingga berjumpa lagi di taman syurga yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.